Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua warga Maxima. Jadi topik kita pada malam ini iaitu kenali cara tangani rejection. So sebelum tu kita mungkin tak berapa ramai lagi. Mungkin ada yang masih on the way nak masuk. Okay, jadi sebelum kita menunggu orang-orang yang lain. Jadi kita ada sketsa sikit pada malam ni. Saya ada prospek baru. Dia dari London ataupun US, saya tak pasti. So jadi kita nak memperkenalkan Miss Syaza. Silakan Miss Syaza. Nama Syaza ke? Ya, betul. Lah, namanya bukan Mishaza. Okay, hai semua. Agak unik ya kita punya from Malaysia. prospek baru kita. Oh, so hot Malaysia. Okay, hi everyone. Well, Mira, Miss Mira, I rasa macam nak jadi Maxima punya distributor lah. Macam mana kalau I nak jadi member Maxima ni? Okay, boleh I tahu you dari mana you tu Miss Syaza? Can you speak Malay? Yes. Wow, very interesting. How long you stay in Malaysia? Oh, I stay in Malaysia almost 10 years. So I can speak Malay so well. Hi, Dolly. Mungkin ada yang dah kenal dia berubah watak pada malam ni ya. Sebabnya topik malam ni sangat menarik sebabnya rejection ni terlalu banyak persoalan daripada kita punya distributor di luar. Mungkin ada yang tahu, ada yang baru nak tahu dan mungkin ada yang nak lebih tahu lagi. So jadi Miss Syaza, okay, since you stay dekat Australia, betul? Ke London? Sekejap London, sekejap Australia. No. I memanglah menetap di London. Tapi sekarang I dekat Malaysia. I tak ada IC. So I nak register as member guna I punya passport. Boleh ke? Oh, okay, boleh. Tapi berkenaan dengan orang luar negara, saya kurang pasti dan kurang mahir berkenaan dengan luar negara. Tapi saya yang boleh tahu hanya dekat Indonesia ataupun orang yang menetap di Malaysia dan dia ada pasport ataupun selalunya pasport je lah luar negara kan Syaza. So apa lagi, jadi kita tanpa membuang masa, saya nak panggil yang lebih mahir yang tahu berkenaan dengan register orang luar negara ni. Siapa tu Miss Mira? Dia pandai sangat ke nak register I ni? Sebab alamat I dekat Punca Alam. Punca Alam. Okay. So, yang saya nak kenalkan tu daripada Tuan Encik Azam, Tuan Azam Sulaiman, dia daripada manager branch Perda. So, pernah lah sampai dekat Pulau Pinang tu. So, tapi I tak kenal lah Tuan Azam. Kenal. So, you boleh panggil. Alright. So, tanpa kita membuang masa, saya nak jemput Encik Azam Sulaiman daripada branch Perda, manager. Tepukan. So, Encik Azam boleh sekejap ya. Okay. Oh, ni dengar Encik Azam? Tak berapa dengar? Okay. Kurang dengar Encik Azam. Saya adjustkan. Sebab saya terkejut tadi udara London datang sini. Sebab mungkin kita ada orang luar negara yang kata apa, Malaysia dia Punca Alam celup, dia kata. Itulah. Sebab saya dari Nepal pun tanya juga nak masuk. Iya ke? Wah, Nepal pun dia sangat berminat macam mana nak register dengan Maxima ni. Ada. Dia minat nak putihkan muka dan nak putihkan rambut. Ya, so nak putih rambut Syaza ni mungkin rambut dia dia malam dia jadi Mak Saleh, siang dia mungkin dia jadi apa? Dia jadi orang Malaysia. Jawa. Sebab I suka yang dekat Jawa tu. Dia awal siang tadi dia bagi warning kat saya dah, kalau sebut pasal rambut dia nak keluar. Oh, Tuan Azam yang hebat sangat buat register orang ni ke Tuan Azam? Dia senang je sebenarnya. First kali nak tanya Cik Syah
menginap. Ya, boleh dengar tak? Okey. Tak ada gangguan sikit. Alright. Okey. Memandangkan kita masih baru ada 18 orang. Betul. Sebenarnya hari ini seperti yang kita cadangkan sebenarnya untuk kita ada nak buat satu quiz lah. Betul. Ya, quiz untuk siapa yang dapat menjawab jawapan yang betul atas soalan tentang maximizer. Okey. Kita akan adalah special surprise kan Mira ya? Berapa orang tu Encik Azam kita nak tahu? Saya rasa kalau tengok pada sekarang ni 18 orang kita bagi seorang je lah kot. Seorang je. So dia kalau nak lebih daripada satu tu nak kena maksimum berapa orang? Dia kalau 20 orang kita bagi 2. Kalau 60 orang kita bagi 3. 60 orang kita bagi 3. Okey, kalau macam Okey. tu jangan lupa untuk sharekan kita punya link pada malam ini kepada rakan niaga anda. Tiba-tiba fasih bahasa Melayu. Itulah saya pun terkejut juga. Okey, yang ada dalam ni saya rasa bolehlah mendapatkan ilmu sikit lah Ya betul. So kalau ada apa-apa nanti bila dah start quiz soalan daripada Tuan Azam, tuan-tuan puan-puan boleh unmute ataupun buka anda punya kamera. Kalau tak nak buka kamera boleh unmute dan jawapan paling cepat sekali itulah pemenang dia. Betul tak Encik Azam? Betul. Betul. Okay. So tanpa kita buang masa, kita boleh lebihkan details daripada Encik Azam sendiri untuk lebih jelas cara tangani rejection. Silakan. Alright, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada semua yang ada pada malam ni saya mengucapkan selamat beristirahat di rumah. Tak apa, yang daripada overseas tu boleh letak side by side nanti sebab saya nak sembang dengan dia sekejap. Sementara boleh. Sebentar ya. Sementara nak tunggu orang ramai kan. Okey. Alright. Sebenarnya apa yang tadi yang Cik Mira cakap tentang orang yang nak buat pendaftaran melalui overseas tu memang valid lah sebenarnya ya. Sebab ramai orang tak tahu kita ni sebenarnya telah melangkau ke negara-negara di Asia Tenggara. Boleh dengar tak? Boleh ya? Okey, kita dah melangkau ke pasaran-pasaran di Asia. Especially sebelum ni kita masuk Mongolia, kita dah masuk Cambodia. Kemudian kita pun ada bahasan untuk masuk ke Thailand. Jadi tak hairanlah kalau orang kata warga negara luar pun berminat dengan perniagaan ni. Jadi untuk Cik Syaza, persoalan yang Cik Syaza kata tadi, Cik Syaza dah ada kat sini dah lebih hampir 10 tahun. Masih lagi bukan PR Malaysia walaupun dilahir di puncak alam. Alright. Tapi dia tahu Pulau Perda dekat Pulau Pinang. Heran juga saya. Okey. Jadi sebenarnya dia untuk warga negara asing ya, siapa yang nak mendaftar warga negara asing masih lagi boleh menjadi sebahagian daripada ahli Maxima. Cuma dia memerlukan daripada warga negara selain daripada Indonesia. Ya, untuk Indonesia dia ada orang kata rangkaian keahlian dia sendiri, network dia sendiri yang di mana kita di Malaysia ni kita menggunakan MY tapi di Indonesia dia menggunakan ID Indonesia. Jadi untuk yang dari London kalau nak buat pendaftaran boleh dengan syarat dia satu je. Dia kena ada alamat di Malaysia di mana dia pernah menginap di sini dan masih lagi menginap di sini. Dan juga dia perlu ada bank account, bank tempatan. Selalunya macam Maybank ataupun CIMB, HSBC kan. Jadi kalau Cik Syaza nak menjadi ahli, kita boleh daftar menjadi ahli. Cik Syaza dah boleh menjadi orang kata business woman untuk Maxima di Malaysia. Semua apa yang akan dapat benefit daripada ahli yang ada di Malaysia semua akan dapat sama untuk Cik Syaza. Jadi tak ada different dia. Ya, tapi kita tak charge dengan pound sterling. Jadi kita charge masih lagi ringgit Malaysia. Alright? Jadi dia tak ada beza walaupun kita warga asing tapi masih lagi boleh buat pendaftaran, cuma dia perlu ada alamat macam saya kata tadi. Sekiranya orang itu tak ada alamat di sini, berkemungkinan dia datang sini sebulan kemudian dia nampak progress Maxima, dia orang kata terkesima dengan Maxima. Dia rasa dia nak balik London, dia nak buka bisnes dia kat sana, kan? Boleh buat lagu tu. Cuma beza dia sekarang ni alamat tu masih lagi perlu buat pendaftaran di Malaysia. Ya, pendaftaran menggunakan alamat Malaysia dan juga kita perlu buat pendaftaran tu menggunakan passport number. Itu aja. Ya, jadi dia punya harga produk masih sama juga seperti mana kita di Malaysia.
Dan juga dia punya detail tu masih lagi perlu dimasukkan dalam maximizer macam biasa. Ingat tak minggu lepas saya ada bagi tahu untuk jadi ahli bila kita dah buat bisnes, dia punya bonuses semua kita akan bayar masuk dalam bank account. Maknanya Cik Syazah nanti bila daftar menjadi ahli perlu ada account bank, Malaysian bank actually. Tapi Cik Azam, macam mana kalau saya ni macam tiada account bank Malaysia, saya nak gunakan account bank London. Barclays Bank pun kita terima juga. Cuma masalah dia tu conversion tu kalau kata dapat RM3, Cik Syazah akan dapat 20 sen je lah. Oh, so sikit. Kalau macam tu saya bukan Maybank lah. Sebab ditukarkan conversion kan dapat kat sana agak kurang. Tapi sebenarnya tak. Contohlah sekarang ni kan, kalau kata Cik Syazah memang tak ada account bank kat sini, masih lagi boleh minta Cik Mira mewakilkan menggunakan bank account dia. Tapi dengan syarat memang kena buat surat menyurat lah, minta untuk Maxima letakkan account bank Mira sebagai wakil. Alright. Tetapi selalunya memang orang kata untuk ahli yang masuk dia akan letakkan dia punya senior partner ataupun upline dia punya account lah. Jadi di situ contoh bila dah buat bisnes, Syazah dah ada dia punya bonuses. Jadi bonus tu dia boleh switch dengan Mira. Mira akan bayar pada Syazah, jadi yang mana yang Syazah punya bonus akan masuk pada Mira. Tetapi dia ni sebenarnya untuk orang yang contohlah macam orang dari Indonesia. Dia datang kerja kat sini, kemudian dia nak menjadi ahli Maxima. Jadi dia buat pendaftaran, alamat semua ada di sini dan bank account pun ada di sini. Tetapi sekiranya dia nak balik ke Indonesia permanently, secara kekal dia nak balik Indonesia, dia tak nak jadi pekerja di Malaysia ni, dia perlu menghantar surat kepada Maxima menyatakan dia nak tukar dia punya keahlian tu pergi ke Indonesia disebabkan dia tu dah akan berpindah balik ke Indonesia. Ya, tetapi network dia masih lagi network sama, dia takkan tukar ke ID, dia masih lagi MY. Maknanya upline dia kat sini masih boleh bantu dia untuk menaja orang baru masuk bawah dia juga. Dan setiap bonus masih lagi dibayar dalam ringgit Malaysia ke dalam account bank dia dan memandangkan dia pernah ada account bank di sini, cuma dia perlu bayar maksimum RM50 untuk processing. Ini balik for good lah, memang dia takkan datang balik. Alright. Jadi untuk warga negara asing kita memang welcome dia orang datang ke sini, especially daripada Eropah sebab harga produk Maxima akan jadi sangat-sangat murah. Alright. Faham ya? Jadi memandangkan kita pun dah nak pergi online, kita punya maximizer, kita boleh akses daripada mana-mana tempat yang kita nak. Jadi tak ada masalah. Wherever you are, you able to access to maximizer through online, then you can start your business. You can grow your business even to Australia pun kalau nak. Kalau begitu, saya rasa macam ada duduk dekat Malaysia je lah, mungkin boleh jadi kaya. Ini siapa yang dapat orang macam ni pening kepala. Hari-hari nak kena translate kan dia punya cakap. Sebab cakap Melayu pun dah tergelak lidah dah tu. I makan EFP lah. Itu sangat bagus, no? Sampai rambut I pun tak tahulah berubah warna. Ya, rambut pun nak sama dengan langsir kat belakang. Okey, Cik Azam, saya ada persoalan tadi apa yang saya faham daripada Cik Azam cakap. Kalau leader senior dia tak ada bank account, prospek baru tu dia tak ada bank account. Alright. Okay, so dia pakai senior punya, dia punya leader lah, which is leader dia punya account untuk dia keluarkan duit. Alright. Okay, so apa yang saya faham daripada sistem maximizer adalah kalau once ID tu dengan nama tu sama, bukan ke bank akan reject sebabnya nama dengan bank dah tak sama. Betul. Seperti yang saya terangkan minggu lepas, sebab tu kita penting untuk ahli update dia punya bank account. So that dia punya bank account dan nama dalam pendaftaran Maxima match. Sebab kalau tak match, pembayaran tak boleh berlaku. Okay. Dalam kes ni, sebelum pembayaran bermula, maknanya dia punya account bank dekat situ memang tak ada detail. Tak ada account bank dan dia tak boleh letak Mira punya account bank kat situ. Betul. Tapi setiap bonus yang nak dibayar tu dia akan buat urusan dengan Maxima untuk saya punya bonus cuma masuk kepada akaun Mira.
Jadi di situ kita akan buat back end punya arrangement dan selalunya sebelum ni lah. Contohlah macam Mira sekarang applying kepada Syazah. Pada sistem dah tahu dah Syazah punya bonus katalah dalam 5,000. Jadi maknanya Mira bayar kepada Syazah, tetapi suppose Syazah dapat tu dimasukkan kepada Mira. Oh, Dia faham. melalui Mira tapi bukan dalam bentuk RM lah, dia selalunya dalam bentuk PV. Sebab sebelum dia convertkan kepada berapa ringgit nak kena bayar kan. Betul. Jadi calculation tu dia akan buat value of that PV tu berapa, dia akan bayar Mira akan take Transfer. over. So Mira akan bayar pada Syazah. Jadi tapi ini dia satulah, dia kena orang kata ada persefahaman ataupun dia memang ada perjanjian antara dua orang. Betul. Sebab takut nanti dia kata dapat 5,000 tapi sebenarnya bayar 2,000. Betul. Dia orang yang warga asing selalu kan dia orang mewah. Apalah sangat 2,000 tu kan macam RM200 je kan. Jadi itu yang takut kemudian nanti dia akan ada masalah. Tapi memang kita akan venture kepada luar negara dan apa yang saya difahamkan memang antara kita punya 5-year plan, kita akan sekatakan kita punya pricing produk kita ni kepada satu mata wang. Jadi that mata wang pun kita akan packkan macam kerajaan Malaysia packkan ringgit Malaysia tu kepada suatu value, naik turun mata wang dia masih sama. Jadi sebab tu yang selalu orang kata dalam network marketing ni PV tu, point value tu adalah seperti mata wang. Betul. Sebab dia dah dipackkan pada certain amount untuk pembayaran. Right? Okay. So macam mana kita 30 orang, boleh kita nak throwkan question untuk kita tengok sama ada siapa-siapa yang faham daripada minggu lepas? Boleh, tapi kita nak minta mereka untuk buka mereka punya video. So senanglah ilmu malam ni pun dapat, kiranya macam ibarat kita bercakap face to face sebab kita sendiri pun dah lama tak berjumpa, betul tak? So kita bukakan anda punya video, kalau boleh ramai-ramai bukakan video. Lepas tu kita boleh bagi soalan dan siapa cepat dia kena tekan unmute and sebut nama. Kita akan bagi orang tu jawab soalan tu. So kita tunggu, mungkin masih ada lagi yang nak buka video ataupun mungkin tengah touch up nak buang bedak sejuk ke, touch up pakai perfume ke, betul tak? Okay, boleh buka video. And then Cik Azam boleh bagi soalan. And kita punya hadiah pada malam ni sangat menarik sebab dia adalah barang eksklusif Maxima. Alright. Saya rasa untuk video mungkin kita tak perlu minta dia orang buka lah sebab setengah orang kata coverage tu bila buka video suara tak dapat. Betul. Dia tak berapa stable kan. Tapi kalau dia orang ready, saya rasa kita boleh bagikan satu soalan yang pertama. Boleh. Boleh. Siapa yang boleh jawab, unmute, sebut nama dulu. Jadi Syazah dan Mira akan identify orang tu dan orang tu boleh jawab. Boleh. Sebab saya tak boleh nampak semua orang. Alright. Saya ada satu soalan yang sangat-sangat simple tentang maximizer ni. Sebab bila minggu lepas saya sebut tentang maximizer, ramai yang kata okey, tak ada soalan nak tanya kan. Jadi selalunya kalau cikgu dia akan katalah, kalau kata orang tak ada soalan nak tanya, cikgu akan tanya soalan. Alright, jadi cikgu akan tanya soalan sekarang ni. Yang pertama, saya dah cakap dah tadi lah, actually dalam penerangan tadi saya dah highlight dah benda ni. Soalan pertama, mengapa penting untuk ahli mengemas kini profil? Satu, bank detail dan juga beneficiary. Pembayaran bonus. Betul? Boleh saya tahu siapa yang bercakap? Zarzai. Okey, Cik Zarzai, apa soalan jawapan dia tu? Cik Zarzai. Silakan Zarzai. Jawapan dia apa? Pengurusan bank. Bonus, bayaran bonus. Macam jatuh dalam telaga pula bunyi. Mungkin dia ada buka double. Jadi jawapan dia tadi bonus. Okey, untuk pembayaran bonus. Dia ada dua. Dia ada dua sebenarnya. Sebab dia satu untuk bank account dan satu lagi untuk beneficiary ataupun waris. Jadi mengapa kita perlu updatekan dua-dua ni?
Jadi Cik Zazai tadi jawab memang ada satu tu jawapan dia, tapi ada lagi satu jawapan dia. Boleh tak Cik Zazai boleh bagi satu lagi jawapan dia? Silakan. Waris akan mudah menuntut hak bila berlaku sesuatu kepada mempunyai nama. Alright. Okey, betul. Tepuk tangan kepada Cik Zazai. Tanya. Jadi jawapan dia betul. Satu, bila akaun bank kita sama match dengan kita punya nombor keahlian, maknanya penyaluran bonus tak ada masalah. Ya, boleh masuk kepada akaun bank. Dan kedua, bila kita perlu updatekan tentang waris tu, sebab kalau apa-apa jadi pada penama ataupun kepada ahli itu sendiri, automatically dia akan jatuh kepada waris sebagai pengambil alih. Jadi itu adalah jawapan dia. Jadi tahniah kepada Cik Zazai. Kita ada detail nanti kan? Betul. Kan? Ada lagi 2 hadiah kan? Tadi satu dah pemenang. Jadi so tadi Cik Azam cakap 20 orang dah masuk. So ada second punya soalan lah. Alright, boleh. Semua dah ready? Cik Zazai tak boleh jawab Kang boleh buka kedai souvenir di rumah pula dapat hadiah. Alright. Okey, soalan kita yang nombor 2. Di bahagian manakah dalam Maximizer yang kita boleh dapati info tentang delivery status? Siapa nak jawab tu? Soalan yang paling mudah. Nak tahu kita punya delivery ada dekat mana status dia tu, tak mana kita nak check dalam Maximizer. Siapa boleh jawab? Okey, siapa nak jawab boleh unmute tuan-tuan puan-puan. Sebut nama. Sebut nama dulu. Saya rasa mereka sedang buka Maximizer. Ya, betul. Saya pun rasa benda yang sama. Cepat-cepat Sedang cari tu. Okey. Ada tak yang betul? Saumi, Puan Saumi, silakan. Shipping. Betul, shipping. Tapi dia kurang tepat. Dari bahagian mana tu? Bila kita buka Maximizer, di bahagian mana yang kita nak check shipping dia tu? Apa nama folder yang ada dekat situ yang kita boleh check shipping tu? Dapat Sami? Tak ingat. Tak ingat kita tengok yang lain cuma siapa yang lain boleh yang mana tahu jawapan boleh unmute anda punya voice. Bila kita buka Maximizer, kita nak tahu kita punya status delivery, kita kena buka window yang kecil tu dulu. Dalam window kecil tu baru kita boleh dapat tahu apa dia punya status. Jadi kat mana? Window mana tu? Tingkat mana tu? Bukan tingkat rumah Syazah. Soalan yang sangat mudah dan sangat mudah. Siapa boleh bagi jawapan dia? Cepat. Ada hadiah ni menunggu. Sebut nama. Ada 10, 9, 8, 7, 6. Okey, ada ke jawapan? 4, 3, 2, 1. Tamat. So, kita tutup soalan tu yang Cik Azam. Kita tutup. So, jawapan dia di counter, betul? Saya nak simpan jawab soalan. Okey, tak apa. Okey. Mira, jawapannya betul, di counter. Betul. Sebab kita ada home, kita ada dashboard, kita ada counter, kita ada sales, kan? Jadi di counter tu kita boleh buka dan di bahagian bawah tu kita boleh nampak dia punya tracking. Betul. Rugi terlepas dah satu. Jadi macam mana? Kita nak tanya satu soalan lagi? Mungkin kita boleh ajukan soalan yang seterusnya. Jadi anda kalau tak pasti anda boleh check dalam checkbox. Ya. Di sales, ya betul. Di sales, maaf. Terlalu excited nak jawab. Saya pun dah lama tak buka Maximizer. Right. Okey. Kemudian kita tanya soalan yang ketiga. Perbezaan antara repurchase dan juga new repurchase. Siapa boleh jawab? Apakah perbezaan antara repurchase dan juga purchase di bahagian sales? Okey, apakah perbezaan repurchase ataupun new repurchase? Repurchase dan new repurchase. So siapa yang boleh jawab, anda boleh buka anda punya voice ataupun video sekali dan bagi tahu nama untuk berikan jawapan. Silakan, siapa tu? Repurchase untuk ahli lama, new repurchase untuk ahli baru. Hadiah-hadiah tu apa tu? Kita nak kena bagi separuh. Kalau pen kita kena bagi tudung je, tak boleh bagi pen. Siapa nama puan tadi?
Saumi, Puan Saumi. Puan Salmi. Betul. Okey, Puan Salmi kata tadi untuk purchase adalah untuk ahli lama dan new repurchase adalah untuk ahli baru. Betul tak? Kurang tepat. Betul, kurang tepat. Betul. Boleh perbetul tak lagi jawapan dia tu Puan Salmi? Repurchase ada PV. New repurchase tu belian semula. Wow, suspend tu. Lagu dia suspend betul. Betul tak Mira? Okay. New repurchase, pembelian PV. Purchase. Purchase, okay. Repurchase, pembelian PV. New repurchase. Pembelian Repurchase ada PV. Yang lama. Okay. Purchase belian semula. okey, kita boleh terima jawapan dia. Betul. Tahniah Puan Salmi. Betul jawapan dia tapi agak orang bukan kata tak salah lah tapi kita boleh perbetulkan sedikit untuk pemahaman ya. Dalam kita punya maximizer kita ada purchase dan kita ada repurchase. Alright, new repurchase dan juga repurchase. Alright. So repurchase adalah untuk ahli yang sebelum ni di mana kita buat bila orang buat pembelian PV tu akan tertangguh di dalam sistem. Tersimpan, betul. Simpan. Bila nak bayar bonus baru dia akan kirakan masukkan untuk buat pembayaran bonus. Maknanya dia boleh nampak dekat dia punya home. Betul. Okey, itu adalah repurchase. Tetapi bermula pada awal tahun ni semua repurchase tu dah di freeze-kan sebab syarikat telah membayar semua yang ada dalam sistem. Alright. Dia boleh guna untuk tukarkan kepada pembelian produk dan juga kepada untuk buat renewal dia boleh guna repurchase PV. New repurchase adalah ciri di mana kita benarkan ahli untuk buat pembelian baru menggunakan new repurchase dan new repurchase tu juga PV tu akan di accumulatekan untuk naik kepada rank yang lebih tinggi. Jadi new repurchase ni adalah penting sebab bila kita buat pembelian kita boleh orang kata dia punya PV dia tu actually adalah untuk pembayaran melalui FPX. Maknanya kita beli barang, kita buat new repurchase, so that new repurchase dia akan guna untuk apa ni orang kata untuk pengiraan bonus serta-merta. Dia tak tertangguh dah. Alright, so that is new repurchase sebenarnya. Okay. So tahniah kepada Puan Salmi jadi pemenang kita yang nombor 2. Terima kasih. Saya kena cari lagi satu soalan sebab kita ada 3 kita janjikan. Betul. Alright, tak apa nanti kita bagi dia punya soalan ni. Jadi untuk kita punya sesi malam ni macam mana? Kita rasa kita boleh proceed? Boleh. 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 Teruskan. Ada apa-apa soalan tak dalam ruangan? Okay. Mungkin kita ada warga Borneo yang mana boleh nak tanyakan soalan, boleh ajukan soalan kepada Encik Azam. Untuk warga Borneo saya rasa memang perlu lebih aktif dalam orang kata dalam sesi ni. Sebab banyak yang kita boleh dapat ilmu dari sini yang anda boleh terangkan kepada ahli yang dari luar sana. Okey. Ada soalan lagi tak? So far. Ada yang bertanya apa lagi tentang maximizer sebelum kita pergi ke topik yang seterusnya? Tak ada ya? Okey, tapi Cik Azam, kita punya program malam ni kita nak macam santai-santai je sebab pada malam ni saya rasa macam semua orang pernah mengalami situasi ni. Saya sendiri pun sebenarnya pernah buat MLM and pernah juga mengalami situasi yang kena reject ni. And then jika anda pernah kena reject ataupun soalan yang mungkin anda nak tahu jawapan dia, mungkin nak jawab balik ke ataupun nak tangani isu rejection ni, jangan segan-segan kacau je Cik Azam, tanya je sebab program kita pada malam ni kita nak santai-santai je, relax-relax je. So anda boleh tanyalah dengan Cik Azam kita sementara Cik Azam kita ada dekat sini and boleh bagi jawapan kepada anda. Betul tak Cik Azam? Betul. InsyaAllah yang mana kita boleh jawab, kita jawab. Dia sebenarnya macam ni tau. Kita nak buat untuk handling rejection ni sebenarnya sebab kita nak tahu ahli di luar sana kebanyakannya bila mereka mendapat objection atau rejection dia orang akan panik. Bila panik dia orang tak tahu nak buat closing. Bila nak buat closing dia tak ada hasil jualan dia. Bila tak ada hasil jualan dia akan cool down pelan-pelan, dah lama-lama dia tak buat dah.
Jadi handling objection ni orang kata dia punya stumble block yang paling penting. Ya, dia punya halangan yang paling penting. Kita kena melepasi dia punya rejection dan objection, baru kita boleh further kita punya presentation. Alright. Tapi tak apa, yang sebenarnya siapa yang ada dalam ruang Zoom pada malam ni, saya bagi peluang kepada setiap seorang anda untuk bertanya apa juga soalan yang pernah anda alami sebelum ni. Atau mungkin anda nak test power ke, nak tanya soalan yang mungkin anda rasa soalan ni memang tak boleh jawab. Killer question. Tengok insyaAllah kita boleh berkongsi sama sedikit siapa yang ada idea nak jawab. Sebab hari ni kita buat santai-santai ya, sharing. Kita tak buat apa-apa presentation pun. Betul. Okey, sebelum Cik Azam mulakan, saya pasang balik topi saya ni. Okey. So Cik Azam, kita teruskan dengan program kita pada malam ni. Dipersilakan. Okey, ada siapa yang antara yang malam ni yang ada nak tanya soalan tentang apa yang pernah anda alami tentang rejection atau objection? Kalau tak ada, saya akan buat slideshow sikit. Macam mana? Okey tak? Okey. Boleh. Alright. Sekejap Cik Azam ni bila dia slideshow ni dia hilang dah lah. Sekejap. Ya, sekejap. Boleh nampak tak? Boleh. Boleh? Boleh. Siapa yang tak ada soalan? Kurang dengar Cik Azam. Mungkin mic tu dia tak berapa ni. Tak berapa betul. Sekarang boleh dengar tak? Okay, clear. Clear Alright. Okey, dia sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya segani yang di luar sini, saya rasa memang ramai antara kita ahli-ahli dalam Maxima ni memanglah pernah berkecimpung dalam business direct selling ataupun MLM ya sejak sekian lama. Jadi orang kata objection dan rejection ni bukan suatu perkara yang baru. Jadi mungkin anda pernah alami sebelum ni dan anda tahu macam mana nak menangani apa juga rejection yang anda pernah dapat. Cuma yang saya nak cerita sekarang ni adalah secara asas bila kita mendapat suatu kekangan bila kita buat presentation tu, apa yang patut kita lihat untuk mengenali apa yang patut yang dikatakan sebagai objection dan apa itu rejection. Okay. Jadi untuk berkongsi tentang slide ni, actually saya nak identifykan apa itu rejection dan macam mana kita nak menangani. First of all, kita kena tahu apa itu objection dan apa itu rejection. Jadi secara umumnya kadang-kadang dengar macam sama. Macam mana saya nak handle objection atau macam mana saya nak handle rejection. Tetapi sebenarnya dia adalah dua perkara berbeza. Kalau orang kata yang paling ringan-ringan ni nak kena pun adalah objection. Ya. Objection adalah sesuatu perkara yang dikeluarkan oleh kita punya prospek semasa ataupun selepas kita buat presentation yang membuatkan dia tak mau buat apa-apa keputusan. Ya, itu adalah objection. Dia akan bagi objection on the spot dekat kita. Masa kita present dia akan terus buat objection. Jadi objection dia tu adalah bagi saya lah dalam masa presentation tu sepatutnya kita perlu welcoming semua objection. Kita patut menghargai kalau dia ada objection dengan kita. Kalau dia ada objection maknanya dia ada pemahaman sedikit tentang apa yang kita cakap. Kalau dia duduk sengap saja lagu tu, kita cakap sampai lembu pun dah balik rumah, maknanya memang dia tak fokus dengan kita lah. Jadi bila tak fokus, dia takkan buat apa-apa keputusan pun. Jadi objection tu kita perlu tahu apa objection yang ada dalam minda dia sebelum kita pergi further kepada next kita punya topik presentation. Alright? Berbeza dengan rejection, rejection selalunya dia boleh berlaku pada awal, pada pertengahan dan juga pada akhir kita punya presentation. Okay? Rejection ni dia kasar sikit. Maknanya dia kata putus, tak nak lah. Tolak terus, tak nak. Jadi selalunya rejection tu bagi kita lah, kita akan terkesan lebih dengan rejection. Jadi kita akan rasa macam personal attack. Bila orang buat rejection, kita rasa personal attack.
So rejection ni dia agak kasar, objection dia agak lembut sebab kita tahu dia ada yang dia perlu faham lagi tentang apa yang kita cerita. Alright? So objection and rejection. Tetapi sekiranya kita boleh menangani masalah rejection, maknanya objection tu bukan isu dah. Dia dah cover dah. Ya, sebab kita dah boleh menangani masalah rejection. Okey, ini adalah apa yang saya nak cerita sikit tentang objection sebab selalunya orang atau prospek yang berdepan dengan kita ni dia akan bagi objection sebab dia prihatin dengan produk ataupun servis yang kita akan berikan pada dia. Jadi dia bagi objection sebab dia nak tahu lebih lanjut. Tetapi dia tak bagi dalam bentuk positif, dia akan bagi dalam bentuk negatif. So dari situ kita kena tahu apa yang kita nak terangkan bagi dia faham. Okay. Objection juga dia boleh jadi apa yang kita panggil sebagai brush off. Okay, brush off ni ataupun smoke screen. Ya, jadi brush off maknanya apa yang dia cakap kat kita tu semata-mata nak bagi kita senang, tak nak present kat dia dah. Maknanya dia brush off habuk. Dia bukan tukar baju tapi dia brush off habuk. Baju dia nak pakai juga tapi dia brush off dia punya objection dia tu. Okay. Objection handling juga maknanya dia beri respon kepada apa yang kita cerita. Itu yang saya kata objection is something that kita kena welcome. Bila ada objection, maknanya dia telah mengutarakan sesuatu untuk kita terangkan lebih lanjut. Okay. Tetapi setengah pada kita, bila kadang-kadang bila dapat objection, kita dah rasa macam dah, okey habislah, dia dah bagi objection dah, saya pun tak tahu nak cerita macam mana. Jadi bila tak tahu nak cerita macam mana, maknanya kita dah jadi defensif. Bila kita jadi defensif, maknanya cara kita lantangkan suara, cara kita punya mimik muka, cara kita punya body posture pun dah jadi defensif. Jadi bila defensif, kadang-kadang prospek tu kata, aku tanya soalan senang je, kenapa yang dia ni nak emo sangat? Jadi benda ni dia akan jadi satu objection, akan jadi berpanjangan. Sebab dia tak settle dekat situ. Alright? So, objection juga, kalau kita tengok, macam saya kata tadi, kita boleh tahu objection tu adalah sebagai satu smoke screen ataupun brush off. Smoke screen atau brush off ni maknanya, betul ke objection yang dia bagi ni? Adakah objection dia bagi ni semata-mata untuk aku berhentikan aku punya presentation, aku tak boleh present lah. Sebab dia tak nak tahu. Jadi kita kena identify apa yang sebenarnya yang dia letak sebagai objection dia tu. Jadi cara bagaimana yang kita nak mengenali apa itu valid objection ataupun apa itu brush off ataupun smoke screen. Okay. Setiap rejection yang saya kata tadi tu dia adalah final decision. Ya, rejection. Jadi rejection tu juga kalau anda gagal mengenali apa itu rejection, maknanya anda punya presentation dia dah tutup dah dia punya shutter, anda tak boleh nak present dah. Anda tak boleh nak present sebab dia takkan terima apa yang anda cakap. Ya, jadi itu adalah rejection. Yang penting sebenarnya semasa kita buat presentation, banyak orang bila dia datang appointment, dia akan bawa siap-siap produk. Ya, dia bawa siap-siap produk, dia letak atas meja, dia bawa dia punya file, kalau ada file, dia letak dia punya file, kemudian dia bawa dia punya case study tentang produk AFA, dia akan letak dekat situ. Jadi sebagai prospek, itu adalah satu proses intimidasi. Ya, maknanya anda intimidate, anda menakutkan orang yang depan anda sebab dia rasa macam dia ni nak kena jual barang. Kan? Sebab dia akan mencerminkan apa yang dia patut buat sekiranya dia komit sebagai ahli dengan kita. Dia pun kena nampak, bayangkan diri dia, dia pun kena bawa produk, dia pun kena bawa file, dia pun kena bawa laptop, dia pun kena pakai kemas-kemas macam kita. Jadi di situ dia akan letak first dia punya block kat minda dia. Jadi yang penting yang sekarang ni adalah bonding antara ahli dan juga prospek. Jadi bonding ni sebenarnya dia ada 4 layer. Ya, layer yang pertama seperti anda nampak dekat dalam slide ni, dia ada listen, dia ada acknowledge, dia ada explore dan dia ada respond. Apa kaitan antara 4 ni? Listen, bila kita listen, bila kita acknowledge, kemudian kita explore, sekiranya kita punya exploration tu dah orang kata match dengan apa yang dia nak, kita dah terus boleh buat closing. Tetapi sekiranya dia punya apa objection dia tu kita tak dapat tangkap, jadi kita perlu beri jawapan pada dia. Kita perlu respon kepada apa yang dia nak tahu. Kemudian baru berkemungkinan kita boleh buat closing. Alright? Jadi dia ada 4 tingkat sebenarnya.
teknik yang penting sebenarnya bila kita berkomunikasi adalah mendengar. Mendengar. Jadi bila kita present, banyak orang salah faham tahu. Sebab bila present, macam saya kata tadi lah, letakkan produk, letakkan file, dia akan start cakap. Dia pun cakap sebab apa? Dia duk rasa macam dia duk ada dekat hall presentation, dia nak present kepada prospek dia. Itu adalah satu langkah yang salah sebenarnya. Kita sebagai ahli yang mempromosikan produk, kita perlu mendengar lebih daripada kita bercakap sebenarnya. Jadi apa yang perlu kita dengar sebenarnya? Bahagian mendengar apa yang keluar luahan daripada prospek kita, selalunya kita kena dengar dengan rasa empati. Apa itu empati? Empati itu maknanya saya dengar apa awak punya masalah, saya membuatkan anda rasa macam masalah awak tu masalah saya. Sebab saya dengar dengan rasa empati. Ya, empati. Kemudian bila kita mendengar apa luahan daripada kita punya prospek juga, kita kena dengar dengan attentive. Maknanya kita kena betul-betul fokus dengan apa yang dia cakap. Tak boleh nanti bila prospek nak cerita sikit, contohlah. Saya ni dulu ahli sukan, kemudian sekarang ni saya rasa macam badan saya pun dah lemah-lemah sebab kerja aircon selalu kan. Jadi balik rumah selalu saya letih. Jadi bila dia cerita kat kita tu sebenarnya dia membuka ruang untuk kita orang kata suntikkan tentang kehebatan produk kita. Tetapi kalau kita tak dengar dengan attentif, contohnya sambil dia bercakap, sambil kita duk jawab WhatsApp, maknanya di situ dia akan jadi block antara dia dengan kita. Tapi kita tak nampak. Kadang-kadang prospek bila dia cakap-cakap, tengok kita duk pegang phone, dia akan pergi duduk kat belakang. Dia akan senyap sekejap. Jadi itu adalah kita nampak dari punya signal, kata dia ni ada yang dia tak puas hati dengan cara kita. Alright? Kemudian bila kita dengar juga, kita perlu dengar dengan non-judgmental listening. Non-judgmental listening maknanya, saya dengar apa yang prospek cakap, tetapi saya takkan buat pengadilan tentang diri dia. Kita tak boleh mengadili dia dengan cara apa yang kita faham, apa yang dia cerita. Jadi kita buka minda kita, terima apa jua yang luahan yang dia luahkan. Kadang-kadang bila dia luahkan apa yang dia terbuku dalam diri dia tu, sebab orang lain tak mau dengar, bila dia cerita dekat kita, dia akan rasa bonding. Dia akan rasa, oh Mira boleh dengar apa yang aku cakap. Oh, so tak apalah. Aku rasa kalau aku nak berurusan dengan jangka masa yang panjang, Mira is the right person. Dia kadang-kadang dia ada macam tu punya bonding tau. Kita tak pasti. Tapi yang penting kita sebagai ahli, kita jangan ada judgmental listening. Kita jangan judge dia peringkat awal. Judge peringkat awal ni, satu lagi saya contoh ya. Sekiranya prospek tu kita tak pernah kenal. Kita tengok dia datang, kita buat appointment dekat McDonald contoh. Bila sampai dekat McDonald, dia datang pakai slipper, dia pakai seluar pendek, contoh dia pakai t-shirt. Dia datang duduk depan kita, dia letak helmet dia. Helmet pun nampak macam helmet yang agak usang atau lusuh. Jadi di situ kita akan ada judgmental perception terhadap dia. Mulalah dalam otak ni akan fikir, dia ni boleh ke aku nak present platinum ni? Mungkin bronze pun tak lepas. Jadi kita judge dia berdasarkan apa yang kita nampak, dia punya appearance. Jadi appearance and listening, kita tak boleh ada judgmental. Kita tak boleh buat pengadilan awal. Alright? Okay. Satu lagi, kalau anda nampak dekat sini, dia apa yang ditulis kat sini, important to creating a safe climate in which customer can express his or her feeling. Inilah yang saya kata bonding tadi tu. Kemungkinan dia lepas kerja penat, dia nak datang nak bercerita sikit tentang kerja dia. Tak apa dengar. Sebab bila dia kata dia stres tentang tempat kerja, dalam minda kita dah fikir dah tentang nak prepare AFA untuk dia. Sebab dalam AFA kita ada PEA, di mana PEA itu akan membantu untuk menenangkan minda. Jadi kita set siap dah. Kalau dia kata tak, saya tak perlu PEA. Saya kata tak, tadi abang kata tadi, abang kan balik pada tempat kerja, kadang-kadang penat, kadang-kadang stres dekat tempat kerja, balik, risau, runsing. Jadi bila produk AFA ni dia ada PEA, memang terbaik untuk abang. Jadi kita boleh relate. Tapi kita jangan judge dia. Right? Kemudian kita kena bagi masa yang sesuai untuk dia present ataupun dia cerita sikit tentang diri dia. Bila dia buat sharing, kita jangan interrupt. Kita jangan orang kata mencelah. Apa yang dia nak cakap tu kita angguk je. Okay, kita angguk, kita dengar, jangan mencelah. Sebab kadang-kadang dia perlu meluahkan dulu sebelum dia terima apa yang kita nak cerita. Right? Selain pada listening, kita ada acknowledging.
Acknowledging ni maknanya kita perlu mengakui. Mengakui macam saya kata tadi lah. Bila dia duduk cerita tu, kita perlu hangguk kepala. Jangan cakap apa, hangguk kepala. Jadi bila hangguk kepala tu dia tahu actually kita listening dan kita faham apa masalah dia. Tetapi facial expression pun janganlah buat muka depan dia. Right? Bila dia cerita saya ni kena balik, kena naik motor, kadang kena hujan lah, sementara nak balik rumah. Jadi kita dah fikir abang ni memang tak ada duit lah. Jadi kita start buat muka depan dia. Jangan. Sebab yang saya tahu sepanjang pengalaman saya, kadang-kadang bila orang tu dia nampak secara simple depan kita, tetapi sebenarnya orang ni adalah orang yang sangat prihatin tentang keluarga dia. Prihatin menyebabkan dia tak nak buangkan duit dia untuk benda-benda yang tak penting sebab dia nak fokus untuk kesejahteraan keluarga. Jadi orang ni kemungkinan dia akan perlu beli produk platinum untuk simpan produk bagi pada family dia. Jadi kita jangan judgekan dia. So kita kena acknowledge. Right? Kita kena acknowledge. Jadi bila kita acknowledge, menunjukkan kata kita memahami dan kita rasa terkesan dan connecting dengan dia punya keikhlasan bercerita dengan kita. Jadi kita pun perlu ikhlas connect dengan dia. Jadi kita acknowledge dia. Alright? Selain pada acknowledging, kita kena explore. Jadi tadi yang saya kata tu acknowledging adalah untuk kita memahami tentang apa yang dia nak ataupun apa yang dia perlu. Explore adalah apa yang kita pula nak cerita, pemahaman kita tentang apa yang dia luahkan. Kadang-kadang kita dengar, tetapi berkemungkinan apa yang kita dengar tu tak betul sama macam mana yang dia nak cuba sampaikan. Jadi di situ kita perlu explore dalam minda kita, sambil dia cerita tu kita explore. Oh, abang ni sebenarnya betul ni, dia ni memang orang yang jenis yang pentingkan tentang keluarga. Jadi bila penting tentang keluarga, lagi bila kita nak cerita balik dekat dia, kita akan orang kata berikan satu soalan dekat dia. Contoh, daripada abang yang apa yang abang cerita, contoh ya, daripada apa yang abang cerita kat saya tadi tu, saya sangat faham ni keadaan abang. Sebab saya dulu pun macam tu juga. Ya, balik kerja dulu penat, naik motor, kena hujan, balik rumah dah penat, dah tak boleh nak buat apa dah. Tapi sejak saya dah menggunakan produk yang ada dengan Maxima ni, saya dah dapat satu kelainan pada diri saya. Dan saya rasa abang pun akan dapat dia punya keuntungan bila menggunakan produk Maxima. Jadi bila kita explore lagu tu, maknanya kita suntikkan sedikit idea pada dia. Jadi pada waktu yang sama, bila dia dah luahkan apa yang terbuku dalam minda dia, dia boleh masukkan sesuatu yang positif dalam minda dia. Jadi dalam sales teknik, every little yes ataupun ya yang kecil ataupun persetujuan yang kecil akan membawa kepada persetujuan yang besar. Jadi kita perlu suntikkan ya yang kecil dulu. Sehingga dia kata, ya betul tu. Saya pun setuju juga. Apa yang Cik Azam cerita, saya pun setuju. Macam itulah saya rasa sekarang. So kita kena explore. Ya. Bila kata dengar tu, janganlah kita duduk mengeras lagu tu je yang dia pun tak tahu. Kawan ni dengar ke, dia terlena sambil mata buka ke, dia pun tak tahu kan. Jadi kita kena explore. So in the end, after kita buat exploration, baru kita respond. Macam saya kata tadi, recommendation. Bila kita recommendkan kepada ahli berdasarkan pada apa masalah dia tu, berkemungkinan dia dah tak perlu tahu detail dah tentang apa itu AFX, apa itu CMX, apa itu BRX, apa itu KICS. Sebab bagi dia, kita ahli, kita dah faham dah apa yang dia nak dan kita boleh recommend sepanjang dia menjadi ahli, kita boleh recommend yang terbaik untuk dia. Jadi dia tak perlu tahu detail kadang-kadang. Dia terus kata, okeylah macam tu tak apa. Sekarang ni apa package yang anda boleh bagi? So dalam kita nak create bonding ni, kadang-kadang kita dah boleh close sales dah. Cuma kita perlu tahu dia punya signal-signal dia. Right? Itu saja actually yang presentation yang saya nak buat tentang handling objection. Yang anda perlu tahu tentang yang penting sekali lah ya. Yang anda tengok yang warna merah ni. Don't take it personally. It's not about you, but it's about your ideas. Jadi maknanya bila kita nak tahu tentang orang punya rejection tu, ataupun bila kita nak mengenali rejection orang tu, seandainya kita dapat rejection daripada dia ataupun tentangan daripada dia, kita jangan ambil hati. Kita tak boleh ambil hati. Sebab bagi kita, itu adalah tentangan dia tentang apa yang kita nak terang ataupun nak jual pada dia ataupun nak share dengan dia. Tetapi bukan tentangan terhadap diri kita personally.
Bila kita dah ada minda macam tu, maknanya setiap apa-apa dia punya objection pun, kita akan senang untuk divertkan ataupun kita senang untuk tai chi kan setiap objection tu kepada sesuatu yang positif. Alright? So ini adalah tentang handling rejection ataupun handling objection. Saya akan stop share dulu. Kita akan tanya kalau ada apa-apa soalan daripada anda dekat sana. Sementara ada apa-apa soalan lagi tak yang apa yang saya terangkan tentang rejection dan objection, atau mungkin nak berkongsi sedikit pengalaman anda sebelum ni? Okey, Cik Azam, saya nak tanya sedikit lah. Boleh. Adakah tempat untuk kita berjumpa dengan prospek ni sebenarnya memainkan peranan untuk kita nak close prospek kita? Mungkin prospek tu yang baru kita kenal ataupun memang kita tak kenal pun siapa dia. Adakah tempat yang kita berjumpa tu memainkan peranan? Okey, memang betul, Syazah. Tempat adalah sangat-sangat penting. Ya, tempat untuk kita berjumpa adalah sangat-sangat penting. Kita sebagai ahli, bila kita buat satu-satu prospecting ataupun satu appointment dengan ahli, kita kena fikir satu. Kita kena buat sesuatu ataupun memilih tempat untuk buat appointment tu, kita jangan pilih tempat yang dia rasa selesa. Ya, maknanya dia punya zone. Dia punya zone selesa kat situ. Jangan. Contoh dia, nak pergi jumpa dekat rumah. Bila kita jumpa dia dekat rumah, selalunya kita akan gagal untuk closing ataupun gagal untuk mendapatkan persetujuan dia untuk menjadi ahli. Sebab satu, dia akan ada banyak distraction sebab tempat dia. Kan? Kadang-kadang tengah-tengah dia duduk sembang dengan kita tu, anak dia nak jatuh daripada sofa. Menjerit dekat anak. Jadi kita pun dah terganggu dah presentation kita. Ya, kadang-kadang tengah dia duduk sembang dengan kita, suddenly ada orang datang ketuk pintu. Dia nak kena buka pintu, dia kata, maaf sekejap ya, saya nak kena attend orang yang datang. Jadi tempat satu yang perlu dielakkan adalah rumah prospek. Alright? Tapi buat masa sekarang memang kita pun tak boleh nak jumpa lah dekat rumah prospek kan. Satu lagi sekiranya yang penting sekali bila kita nak buat presentation adalah kita letak dekat satu ambience ataupun persekitaran yang echo ataupun yang memberi satu orang kata lantunan pada apa yang kita nak ceritakan. Contoh dia, bila kita nak bawa prospek untuk kali pertama, buatlah appointment dekat kita punya office, dekat Maxima punya HQ. Jadi di situ bila dia datang, first impression tentang HQ sendiri pun 50% dah close dah kat situ. The first impression is very important. Bila datang dekat office, the ambience kat sana, bila dia buka pintu, dia nampak apa Rima dan juga Jessica dekat luar sana, greeting dia masuk, dia dah rasa welcoming. So first step dia dah sold. Alright? Second, bila kita bawa pula pergi untuk melihat persekitaran dalam office tu, dia dah nampak dah kehebatan office Maxima ni. Another 25% dah sold. So 50% dah sold. Lagi 50% adalah untuk anda petik button untuk dia masuk sebagai ahli. Alright? Itu untuk yang mudah pergi ke HQ. Ataupun di Borneo boleh bawa ahli tu pergi ke office, tunjuk office kita dekat KK, dekat dekat aeroport. Puan Jenny ada di sana untuk membantu anda, dan persekitaran dia tu akan membuat orang tu rasa okay, this is the company that I want to be with. Ataupun datang dekat branch Pedah pun boleh, bawa prospek datang, boleh sembang dengan saya, boleh tengok keadaan office yang tak seberapa, tetapi at least mereka tahu kewujudan office yang bukan satu syarikat yang akan orang kata masuk kemudian terus keluar. Tak, sebab kita akan stay untuk bisnes. Tetapi kadang-kadang prospek dia akan pilih tempat yang neutral. Dia tak nak untuk rumah dia tak nak untuk rumah tempat kita. Jadi apa yang boleh kita buat? Kita pilih satu tempat yang mutual, di mana tempat tu satu dia tak boleh bising. Contoh dia, jangan pergi ke satu kedai-kedai makan ataupun restoran yang bising persekitaran dia. Contoh macam McDonald's. Sebab McDonald's selalunya anak-anak akan berlari dan dia pun akan hilang fokus bila duduk dalam McDonald's. Dan tak perlu juga pergi ke hotel 5 bintang untuk buat presentation. Kecuali kalau anda pasti dah ahli ni, dia memang dah kata dalam telefon kata dia memang minat sangat dengan program ni dan dia nak beli the whole program ni untuk dia dan juga family. Jadi anda fikir sendirilah.
berbaloi tak bawa dia pergi ke hotel. Alright? Tetapi yang paling selamat sekali adalah anda perlu ekonomi. Jangan pergi ke hotel, jangan pergi ke kedai mamak, yang mana kedai mamak pun kadang-kadang bising tu pun akan mengganggu presentation. Jadi kalau boleh pilih tempat yang agak-agak sesuai ambience dia, yang tak bising sangat, dan bila anda present pun placing untuk tempat duduk pun penting sebenarnya. Ya, bila anda bawa dia pergi ke restoran, the first thing to do is you have to be there early. Anda sebagai ahli, anda perlu ada di sana awal, sekurang-kurangnya 15 minit daripada waktu anda buat appointment. Bila ada 15 minit, anda akan dalam satu keadaan selesa dan anda dah boleh nampak dah bila dia datang. Dan bila dia datang pun, untuk tempat duduk pun kena penting. Ya, contoh macam meja untuk 4 orang kan. Bila ahli itu datang, kita nampak dia datang dengan isteri. Jadi sebagai lelaki-lelaki, apa yang patut kita buat? Kita perlu menghormati isteri dia sebagaimana dia menghormati isteri dia. Jadi bila datang, kita greet dia dan kita minta dia duduk depan dengan kita dan minta isteri dia duduk di sebelah dia. Jangan panggil dia isteri duduk sebelah kita pula. Alright, nanti dia terus panggil balik lah. Letakkan isteri di sebelah dia dan bila kita cakap, kita fokus kepada ahli kita sendiri. Ya, kita fokus kepada ahli itu dan sekali-sekala kita cuma glance dekat isteri dia tapi kita kembali kepada dia. Sebab kita menghormati dia, kita menghormati isteri dia tapi kita fokus pada dia. Tetapi berdasarkan pengalaman saya, selalunya bila dia bawa isteri, senang untuk kita close. Sebab dia takkan ada tentangan dah. Sebab kalau apa-apa pun isteri dah boleh cakap dengan suami, saya tak suka ke ataupun okey ke. Jadi dari situ kita dah ada orang kata advantage dia. Sebab dia, contoh ya, bila kita buat presentation dekat satu tempat yang orang kata relaxing dan dia pun menghadap dinding, kita menghadap luar, jadi dia tak ada orang kata gangguan semasa kita present. Bila kita present dekat dia, kadang-kadang dah nak habis presentation, last sekali dia kata apa? Okeylah Syazah, saya rasa macam ni lah, tak apalah. Biar saya balik rumah dulu, saya fikir dulu tentang benda ni, sama ada sesuai dengan saya atau tak. Nanti saya akan call balik. Selalunya orang akan buat lagu tu. Kerap kalinya orang buat lagu tu. Tapi anda perlu faham, satu je. Sebelum anda kata okey, anda perlu faham. Alasan yang dia bagi tu, adakah alasan tu valid ataupun smoke screen? Maknanya dia bagi alasan tu semata-mata dia nak endkan kita punya presentation disebabkan dia ada sesuatu yang kita tak settle lagi dengan dia. Benda yang dia tak faham tapi kita tak settle lagi dengan dia. Dua, dia bagi alasan tu sebab berkemungkinan dia rasa kalau balik rumah isteri dia akan marah kat dia. Sebab apa? All this while bila dia datang buat presentation appointment, dia akan bawa balik file rumah. Dia akan bawa balik produk ke rumah. Jadi isteri dia dah bagi warning awal dah. Abang kalau nak pergi jumpa kawan ni, tolonglah jangan beli produk dah. Jangan bawa balik produk dah. Dah banyak dah produk di rumah. Jadi warning tu duk bermain di fikiran dia. Jadi dia akan close. Dia akan block. Jadi yang penting ni kita kena bagi dia terbuka. Apa juga persoalan dia tu kita kena tangani there and then. Dan pada waktu yang sama kita kena buat pre-closing. Pre-closing. Contoh. Saya bersembang dengan katalah Cik Kamarudin. Okey, bila Cik Kamarudin kata okey tak apa, saya perlu masa sikit untuk fikirkan tentang ni, beri saya masa, nanti besok saya akan telefon balik. Jadi apa yang anda perlu tanya sebenarnya pada Cik Kamarudin, jangan kata okey tak apa, tak ada masalah, nanti telefon saya besok, dia takkan telefon. Sebab dia punya objection masih belum disettle. Apa yang kita perlu tanya pada dia sebenarnya, Cik Kamarudin, sebelum kita endkan presentation ni, saya berterima kasih kepada abang sebab abang sanggup datang berjumpa saya, luangkan lebih kurang setengah jam kat sini. Saya pasti abang pun penat. Tetapi dalam apa yang saya berkongsi dengan abang ni, abang rasa apa yang abang rasa yang ada dalam minda abang ni membuatkan abang tak boleh buat keputusan pada hari ini. Tanya soalan macam tu. Nak dengar apa yang dia nak cakap. Dia akan kata tak, sebenarnya saya memang nak balik, nak fikir dulu, nanti saya nak saya akan bagi keputusan. Jadi anda perlu test dia dulu. Okey, seandainya abang balik, abang fikir
Kalau isteri abang contohlah kan, isteri abang kata jangan masuklah apa-apa direct selling company sebab dah banyak dah direct selling yang masuk. Jadi seandainya isteri abang setuju dengan apa yang abang buat keputusan pada hari ini, di mana hari ini bila abang masuk, berkemungkinan abang akan dapat banyak benefit. Sebab selepas ni saya akan ada buat presentation lagi dan berkemungkinan sekiranya orang tu setuju, orang tu berkemungkinan saya boleh letakkan dalam abang punya hierarki. Bukan satu janji tetapi berkemungkinan ini akan berlaku sebab kita ada network yang kita perlu bina. Alangkah ruginya bila orang yang saya akan jumpa kemudian nanti, dia tu adalah seorang yang akan membeli package yang besar yang saya tunjuk ke abang tadi tu. Jadi di sini abang kena ambil peluang. Kalau abang setuju, ini yang masa dia. Kalau abang tak setuju, abang boleh fikir. Tetapi jangan kata pula nanti rugilah sebab saya tak buat keputusan sebab di bawah saya sepatutnya dah ada orang tapi orang tu tak dimasukkan. Sebab saya dah, orang kata dah lepaskan peluang tu. Jadi ini adalah antara ciri-ciri bila kita buat presentation yang kita perlu tahu, yang perlu kita masterkan from time to time. Alright. Sebenarnya saya nak cerita tentang handling objection je, tapi disebabkan Syaza dah tanya tentang tempat tu, jadi saya nak roundedkan saya punya presentation tu. Bukan saja dari segi objection, dari segi tempat, dari segi masa, dari segi kita sendiri, kita punya appearance. Bila kita jumpa orang yang tak dikenali untuk bersama kita dalam perniagaan. Ini juga memainkan peranan dalam mendapatkan orang tu menjadi sebahagian pada ahli di bawah kita. Alright, ini yang saya nak berkongsi sedikit pengalaman yang ada sebelum ni. Syaza, ada apa-apa soalan yang mungkin kita boleh jawab? Okey, ada soalan daripada Encik Kamarudin. Encik, dia tanya, Encik Azam, ada buat recording tentang presentation on system maximizer. Boleh Encik Azam share the video presentation di dalam Telegram atau WhatsApp group for reference and to share with new downline. Thank you very much. Ada. Syaza dah bagi jawapan dah. Jawapan dia ada. Tetapi saya tak nak bagi share. Jawapan dia ada tapi tak nak bagi share. Mengapa? Kenapa tu Cik Azam? Benda tu bila kita dah ada video, bila kita share dengan orang, kita sendiri pun tak faham. Cuma nak share. Sebab apa? Bila kita share dengan orang tu, mungkin senanglah, tugas kita dah habis dah. Orang tu faham. Tapi bila dia telefon balik tanya, dekat mana kalau I nak check PCP subscription kat mana? Kejap, nanti saya tengok balik dalam Maximizer. Selalunya akan jadi macam tu. Tetapi kalau betul Cik nak, boleh berhubung dengan Syaza, nanti Syaza akan uruskanlah. Kalau Cik Kamarudin masih perlukan recording. Recording yang ada sebenarnya adalah daripada Zoom yang saya buat minggu lepas. Tetapi kalau ada rezeki, berkemungkinan kita akan buat satu video asing ataupun tutorial asing dalam Maximizer yang mana kita akan share dengan anda untuk anda belajar tentang Maximizer. Ya, belajar dan boleh share dengan orang. Alright. Ada soalan lagi Syaza? Ada. Alright. Okey, nampaknya soalan ni macam sangat berat. Okey. Dia tanya, ni daripada Encik Zazain Hidayat. Alright. Soalan ini sering ditanya oleh pelanggan saya semasa presentation mengenai ketiadaan logo halal di produk Maxima. Saya dah nyatakan Maxima ada dokumen atau sijil halal produknya. Bagaimana nak jelaskan hal ini kepada prospek? Mereka akan membandingkan produk lain yang ada logo halal. Okey, alhamdulillah. Soalan ni memang soalan favorite lah. Ya, memang selalunya kita akan dapat soalan ni, especially bila memang orang di luar sana memang dia orang akan mementingkan halal dan thayyiban. Maxima juga kita pun mementingkan halal dan thayyiban. Cuma dia punya kekangan dia tu adalah dari segi untuk mendapatkan sijil awal, untuk berkongsi sijil. Sebab yang kita tahu satu, sijil tu dia ada tarikh luput. Ya. Jadi dalam zaman teknologi ni, apa yang pernah berlaku sebelum ni bila kita berkongsi contohnya AJL license ataupun sijil JAKIM. Bila kita berkongsi, jadi orang tu dah simpan sijil tu. Tapi bila dia present dengan orang, dia guna sijil tu di mana sijil tu dah tamat tempoh. Jadi dia tak update sijil yang baru untuk dikongsikan dengan prospek dia. Jadi prospek tu dah kata kalau orang dah pakaikan sijil yang lama, nak tunjuk kata korang buat bisnes, AJL license pun dah mati, JAKIM punya endorsement pun dah tak ada, dah luput. Apa yang bisnes yang korang buat? Alright? Tetapi yang sebenarnya memang betul sebab contoh ya, macam produk KIX.
produk KIX kita buat menggunakan gelatin. Jadi gelatin, kita tahu gelatin yang digunakan untuk produk KIX adalah gelatin daripada haiwan. Ya, daripada bovine dipanggil. Bovine adalah daripada haiwan. Jadi gelatin yang kita buat tu bukan hak Maxima. Bukan Maxima punya tahu gelatin bahan orang kata bahan mentah gelatin tu. Bahan mentah gelatin tu adalah kepunyaan kilang memproses produk KIX tu, iaitu produk daripada Cocoland. Jadi Cocoland, mereka mendapat supply gelatin tu daripada supplier mereka yang memang supplier mereka halal gel dan memang dah dia punya halal sertifikasi. Jadi mereka sendiri Cocoland pun dah dia punya halal sertifikasi daripada JAKIM. Jadi halal itulah yang kita gunakan bagi mewakili produk daripada Maxima yang dikeluarkan oleh Cocoland, iaitu produk KIX. Jadi kepada siapa yang nak dia punya halal produk daripada Cocoland ni, insya-Allah kita akan masukkan dalam website kita yang sedang kita develop. Kita akan masukkan dalam tu semua sijil-sijil kita yang ada, sijil AJL kita yang terbaru, di mana kita dapat renewal kita punya AJL license untuk 5 tahun, dan kita buat untuk halal sertifikasi daripada Cocoland kita masuk. Satu lagi halal sertifikasi daripada produk AFX. Ya, sebab AFX pun kita gunakan kapsul, yang kapsul tu pun memang daripada tumbuhan. Ya, jadi masih lagi kita perlu mendapatkan halal daripada pengeluar. Jadi sijil halal tu bukan daripada Maxima sendiri, tapi daripada pengeluar produk-produk yang Maxima producekan. Jadi Maxima kita tak boleh nak keluarkan, tak boleh apply for sijil halal untuk Maxima sebab Maxima is a company. Jadi produk tu yang perlu ada sijil halal, dan sijil halal tu datang daripada pengeluar produk-produk kita. Alright? Jadi itu saya boleh janjilah, memang kita dah bercadang untuk masukkan sijil halal, sijil AJL, Infanca daripada overseas, sijil halal daripada overseas. Kita akan masukkan dalam kita punya website yang sedang kita develop dan kita akan sharekan dengan ahli. Itu yang janji yang saya boleh cakap. InsyaAllah. Terima kasih Cik Azam. Saya harap soalan tu sedikit sebanyak dah terjawab. Okey, so saya ada soalan daripada Dolly. Okey, dia hantar dekat saya. Boleh. Selamat malam Tuan, saya Dolly dari Borneo. Saya pernah hadapi diejek orang dan orang tu bagi amaran pada saya yang dia tidak berminat langsung pada bisnes MLM. Dia cakap jangan pengaruh saya, tak berminat. Saya dah rasa down. Dia bagi amaran pada saya, jangan pengaruh untuk join MLM lagi. Dia cakap begitu Tuan. Saya tidak pandai cakap untuk kembalikan semangatnya. Terima kasih Tuan Azam. Alright. Ini Puan Dolly, ini sebenarnya adalah orang kata intipati kepada masalah bila kita membuat suatu bisnes multi-level marketing ataupun network marketing. Ya, memang selalunya kita akan hadapi masalah ni, tetapi kita perlu ingat satu. Bila kita buat presentation, bila orang tu beri alasan macam tu, okey, dia ada dua benda tau. Sekiranya kita berjaya menangani apa isu yang dia ada, satunya orang kata pandangan negatif dia tentang MLM. Ya, pandangan negatif dia tentang MLM membuat dia tutup minda dia untuk terima apa itu bisnes kita. Dua, dia akan akhirnya setuju dengan kita disebabkan dia akan nampak kita punya bisnes adalah different daripada apa yang dia faham tentang MLM sebelum ni. Jadi untuk dapatkan jawapan yang nombor dua, ya ni, maknanya Puan Dolly perlu ada orang kata ada skill ataupun ada ilmu untuk menangani apa objection dia tu. Itu yang saya kata tadi tu, bila kita buat presentation, kita kena tahu apa dia punya masalah yang dia sedang fikir. Jadi kita perlu atasi masalah tu sebelum kita pergi ke next apa yang kita nak share dengan dia. Jadi masalah orang yang tak mau tentang MLM ni, kita kena orang kata tangani dengan halus. Ya, satunya sebelum ni ya, sekiranya orang tu kata kat saya, okey Cik Azam, saya tak nak tahulah tentang bisnes ni sebab saya rasa MLM semua sama. Hari ni cakap macam-macam, dapat ribu raban, tetapi in the end of the day, lagi 6 bulan mungkin syarikat tu dah tak ada dah.
Jadi anda perlu fikir dua benda. Satu, adakah isu yang dia cuba bangkitkan pada kita tu adalah isu yang tulen, yang datang dari pengalaman dia sendiri, ataupun adakah itu sesuatu yang pernah dengar daripada orang lain. Tetapi kita tak boleh nak tanya soalan direct dengan ahli lagu tu, dengan prospek macam tu. Selalunya apa yang kita buat, ini yang saya kata tadi, elemen empathy tu masuk kepada diri kita. Contoh ya, Cik Dolly, saya faham apa yang Cik Dolly cakap tadi tu. Saya sebenarnya dulu pun saya pun tak minat langsung dengan MLM. Sebab bagi saya MLM ni satu, orang kata gembar-gembor dia tu terlampau besar sangat, tapi yang sebenar tu ada sangat kecil. Saya dengar macam tu. Saya faham macam tu. Pengalaman saya dalam MLM dulu dalam 40 company sebelum tu macam tu. Ataupun 3 company yang saya masuk sebelum tu macam tu. Pengalaman buruk yang saya alami membuatkan saya rasa MLM bukan untuk saya. Jadi bila Dolly dengar cerita macam tu, apa yang Dolly patut highlightkan pada dia? Macam saya kata tadilah. Cik Dolly, saya faham. Memang saya dulu pun memang tak minat langsung dengan MLM. Sebab bagi saya sesuatu yang pengalaman buruk yang saya pernah alami. Tetapi selepas saya mengenali tentang apa yang Maxima lakukan kepada ahli, satu dari segi syarikat, satu dari segi produk, satu dari segi marketing plan, satu dari segi integriti syarikat itu sendiri, membuat saya tertarik. Dan bila saya tertarik dengan Maxima pun, saya bukan terus bersetuju untuk jadi ahli perniagaan dalam Maxima. Saya cuma saja sebagai pengguna saja. Bila saya pengguna, saya guna produk daripada Maxima dan saya rasa produk Maxima ni bila saya sharing dengan kawan-kawan, kawan-kawan pun nampak ada different pada diri saya selepas ambil produk Maxima. Mereka berminat untuk tahu tentang produk. Dan pada waktu tu saya pun tak nak cerita tentang marketing plan sebab saya rasa memang susah nak cerita sebab orang akan kata tak nak. Jadi saya bagi dia produk dulu, bagi dia guna produk dan bila dia guna produk, dia pun nampak kesan dan dia pun rasa ada peluang untuk mendapatkan income. Jadi Cik Dolly pun tahu sekarang ni dalam keadaan ekonomi yang tak menentu ni, banyak perniagaan yang tutup kedai. Banyak perniagaan yang gagal. Jadi banyak orang yang telah diberhentikan dalam pekerjaan. Dan mengikut kajian seluruh dunia, network marketing adalah sesuatu perniagaan yang paling mampan. Maknanya, bila kita bersama dalam syarikat network marketing, satu, seperti yang saya terangkan tadi, untuk menjadi ahli, kita tak perlu mengeluarkan modal yang banyak. Untuk menjadi ahli, kita tak perlu komit untuk beli produk yang banyak. Kita boleh setakat bermula sebagai pengguna. Untuk menjadi ahli, kita boleh mengenali produk ni dan juga marketing plan secara sedikit demi sedikit sebelum kita melangkah jauh. Jadi di situ tak ada pressure. Kita perlu tengok ekonomi yang agak merosot, kita perlu budget. Tetapi kalau setakat kita nak bawa keluar modal untuk beli produk yang tak ada, orang kata zero risk produk dalam Maxima ni, jadi saya rasa berbaloi apa yang saya investkan untuk menjadi ahli dalam Maxima dan itu yang saya dapat. Satu, investment dari segi saya punya kesihatan dan investment yang mendapat pulangan balik modal dan juga bonuses yang saya dapat setiap minggu. Dan saya setuju Cik Dolly, sebenarnya memang di luar sana banyak syarikat direct selling. Tetapi kena faham, syarikat dan juga orang yang orang berniaga dalam syarikat tu adalah berlainan. Syarikat tu kadang-kadang betul, tetapi orang yang berniaga tu yang kadang-kadang agak orang kata ada isu integriti dekat situ. Jadi bukan salah syarikat, tetapi kadang-kadang orang yang berniaga dalam tu. Jadi saya harap Cik Dolly bila saya dah terangkan tentang apa itu Maxima, tentang produk Maxima, saya tak berharap Cik Dolly terus buat perniagaan. Tetapi sekadar untuk melindungi keluarga, saya cadangkan Cik Dolly ambil dulu produk EFX atau CMX ataupun KRX ni, bantu untuk lindungi keluarga sendiri dulu. Bila dah rasa confident dengan produk ni dan rasa okey dah produk ni dan tahu dah produk ni bila kita share dengan orang pun berminat, maknanya ada peluang untuk membuat income dalam Maxima. Jadi pada waktu tu kalau Cik Dolly dah ready, saya akan ada di sana untuk membantu. Jadi sebagai kita, sebagai ahli, bila kita cerita dekat prospek macam tu, dia tak rasa tertekan. Dia berkemungkinan dia akan tukar persepsi dia
daripada perspektif negatif tentang direct selling ataupun network marketing, dia akan ada satu perspektif baru sebab dia nampak macam mana ketulusan kita bila kita cerita dekat dia. Itu adalah salah satulah yang saya boleh berkongsi cara bila kita nak counter balik objection dia tentang tak berminat dengan direct selling. Tetapi selalunya bagi saya lah laki-laki kan, bila saya nak cakap dengan orang laki-laki prospek, kadang-kadang kita kena bergurau, kita tak boleh nak terlampau serius. Selalunya saya akan kata lagu tu. Abang kata tadi abang tak minat dengan dengan direct selling ataupun dengan multi level marketing. Dan saya pasti abang pun dah pernah menjadi ahli dalam syarikat lain sebelum ni. Tetapi yang pastinya abang dalam bisnes Maxima ni, bila abang mendapat produk yang hebat, kalau abang tak nak membuat bisnes pun masih okey. Maknanya di sini abang dah selamat dah menggunakan produk Maxima, terutamanya dalam keadaan sekarang ni di mana pandemik di merata-rata. Jadi dapatkan dia punya benefit daripada produk. Later on kita cakap pula tentang macam mana kita nak berurusan membuat duit dalam Maxima. Jadi bila dia dengar macam tu, dia kata okay, now I'm not doing business but I want the product. So kita pun tahu bila beli produk, basically dia dah kena daftar menjadi ahli. Bagi 2 botol AFX, dia dah menjadi ahli bronze dalam Maxima. So win-win situation, indirectly dia dah setuju dah dengan apa yang kita buat. Alright? So saya harap itu dapat menjawab soalan. Syazah, ada apa soalan lagi? Okey, ada. Okey, daripada Puan Noaini Ismail, dia tanya Tuan Azam bagaimana nak yakinkan prospek bila dia cakap dia nak habiskan suplemen yang dia tengah consume sekarang. Dah habis baru dia nak try produk Maxima. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, kita perlu dapatkan bukan kata kita nak bersoal jawab dengan dia lah. Sebab yang penting dia waktu kita berinteraksi dengan dia tu. Okey. Selalunya kalau dia kata dia nak habiskan produk dia tu, memang kita tahu dia ada masalah ekonomi. Sebab sekiranya dia pentingkan kesihatan dan dia tahu dia dah ambil produk suplemen, maknanya kita tahu dia adalah prospek kita yang terbaik. Sebab pemikiran dia tentang keselamatan diri dia dan kesihatan diri dia membuatkan dia perlu ada satu suplemen juga. Jadi this is the best prospect. Tetapi bila dia kata dia nak habiskan tu, selalunya adalah berkaitan dengan keadaan ekonomi. Itu kita kena faham. Alright? Jadi nak counter dia senang aja. Sekiranya dia kata sekarang ni dia nak habiskan produk yang ada dalam simpanan dia dulu. Jadi kita perlu ada ilmu sedikit tahu tentang suplemen. Tetapi kita jangan condemn dia dengan dia ambil suplemen yang sedia ada. Alright? Dalam kita punya presentation, kita tak boleh bersifat negatif. Kita tak boleh nak condemning dia. Kita tak boleh kata, Kak beli produk daripada syarikat A ni memang tak bagus, Kak. Produk dia memang tak bagus. Ramai orang komplain tentang produk dia. Jangan. Sebab itu akan mencerminkan diri anda sendiri pada dia. Jadi selalunya apa yang saya boleh buat, selalunya saya buat macam ni. Kak, saya faham Kak kata tadi nak fikir dulu nak bagi habiskan produk dalam simpanan Kak tu. Baru Kak nak mencuba produk Maxima. Saya faham dan saya hormati Kak punya pendirian. Tetapi boleh tak Kak berkongsi sedikit produk apa yang Kak ambil yang Kak rasa Kak perlu habiskan tu? Di situ dia akan terfikir, alamak, aku dah tersilap lah. Dah cakap macam ni sebenarnya bukan ada produk pun. Tapi aku nak cakap dia, aku tak nak produk Maxima je. Tapi dia dah tersangkut dah. Tetapi seandainya dia betul ada produk di rumah dia, di situ kita boleh buat perbandingan. Perbandingan secara lembut. Ya, bukan perbandingan menentang produk dia. Contoh. Dia kata dia ada beli suatu produk daripada satu syarikat ni, suplemen. Di mana suplemen ni adalah untuk orang kata general health. Ataupun produk ni untuk kesihatan umum dia. Sebagai suplemen macam vitamin. Contoh. Kita boleh cakap kat dia, Kak, vitamin memang terbaik untuk Kak. Especially dalam keadaan sekarang. Tetapi seandainya Kak dah ada produk vitamin yang Kak ambil untuk general well-being, tetapi seandainya Kak boleh tambahkan dengan produk AFA kita yang sangat-sangat hebat ni, produk AFA kita ni, contoh ya Kak, vitamin dia akan menambah orang kata value ataupun khasiat dalam tubuh kita bila kita ambil vitamin.
Tetapi selalunya multivitamin tu dia ada sukatan-sukatan tertentu dan dia tak boleh banyak, dia tak boleh terkurang. Jadi apa yang kita ambil ni adalah orang kata setakat ada-ada je dalam tubuh kita. Seandainya dalam tubuh akak ni tak ada sel baru yang tumbuh macam kak umur 26 tahun dulu, sebab sekarang umur kak dah 45 tahun, kak punya sel baru yang di-generate dalam tubuh kak pun dah lambat. Seandainya tak ada sel baru dalam tubuh kak, apa yang kak ambil vitamin tu bersamaan dengan kak ambil cuma 20% khasiat dia tu. Lagi 80% tu dia akan buang sebab tak ada sel baru yang akan menangkap khasiat tu masuk dalam tubuh kak. Seandainya pada waktu sekarang ni kak ambil satu botol AFX, okey, kemudian kak cuba dengan kak punya vitamin. Itu menunjukkan kak punya sel bila kak ambil produk AFA ni dalam masa 1 jam dia akan menerbitkan 3 hingga 4 juta sel baru. Dan sel-sel inilah yang akan bantu menyerap segala vitamin yang kak ada, suplemen yang kak ada di rumah tu. Jadi ini akan memberi kesan optimum bila kak ambil vitamin dan juga AFX daripada Maxima. Jadi saya cadangkan kak ambil satu botol AFX ni, kak makanlah dengan vitamin kak. Bukan saya kata saya offer dua-dua tau. Bukan kata okey kak kena ambil dua ni dan kak kena daftar menjadi ahli. Dia tak nak sebab dia takut mahal. Jadi kita offer satu dulu. Jadi bila offer satu maknanya dia sebagai preferred customer. Dia masih ada produk tu. Kurang-kurang dia ada produk di rumah dah. Kurang-kurang yes, the first yes tu dah ada dah pada diri dia. Kemudian nanti lepas minggu tanyalah kat dia, kak dah ambil dah produk AFX tu bersama dengan vitamin kak rasa macam mana? Dia kata, oh, kak rasa macam kak ada peningkatan sikit kesihatan, kak kurang letih. Di situ kita dah ada dah peluang untuk memberi lagi satu produk dan mendaftar dia terus menjadi bronze. Itu yang kata handling objection. Objection tu penting sebab itu adalah yes untuk yang dia akan buat komitmen untuk bersama dengan kita. Alright? So saya harap itu dapat menjawab persoalan puan tadi tu. Syazah, ada soalan lagi? Alright, so ni adalah senjata-senjata untuk Puan Nuraini untuk selepas ni ada prospek yang tanya lebih kenaan dengan ni. Betul tak Encik Azam? Betul. Okay, so kita tujukan soalan seterusnya daripada Mr. Tam. Tuan Azam, penting tak kita kena bawa sekali laptop dan sharing pakai 100% dengan maklumat slip dalam laptop? Okay. Slip tu apa? Slip tu apa ya tu? Slip kot, mungkin slip. Slide. Oh, slide. Okay, sorry, slide. Okay, Mr. Tam, congratulations to you sebab saya tahu Mr. Tam memang selalu ada dalam sesi Zoom kita. Ya, so tahniah kepada anda sebab anda ingin maju dalam Maxima. Okay, dia sebenarnya ada pro and cons. Ya, ada pro and cons. Pro dia disebabkan bila kita dah buat presentation, selalunya kita memerlukan alat bantuan ataupun tools dalam presentation kita. Tools tu sama ada dalam bentuk file, tools tu sama ada dalam bentuk elektronik, tools tu dalam bentuk gambar ataupun journal yang ada dengan kita. Alright? Tetapi tools tu juga akan boleh menjadi satu killer kepada kita atau menjadi satu pemusnah pada presentation kita. Jadi bagaimana cara kita menggunakan dia? Contoh, bila kita menggunakan laptop, perception orang yang kita nak jumpa tu dia akan fikir kalau aku buat bisnes ni aku pun kena ada laptop. Memandangkan aku tak ada laptop, aku rasa aku tak boleh buat bisnes dah dengan Maxima. So that is a negative perception yang dia ada. Okay? Seandainya dia orang multi level, dia tahu dah memang perlukan laptop untuk buat presentation slide. Okay? Tetapi seandainya dia ni adalah orang yang kita tak kenali dan kita tak tahu apa dia punya status keuangan dan kita tak tahu sama ada dia ni orang yang tech savvy ke atau dia ni orang nak buka wifi pun dia tak pandai. Alright? So di situ itu yang penting saya kata tadi tu, bila kita buat bonding baru kita tahu apa dia punya weaknesses yang kita nak gunakan gadget-gadget kita ni untuk membantu. Okay? Slide presentation bagi saya satu adalah alat yang paling-paling berkesan untuk bila kita nak buat presentation kepada prospek. Alright? Tetapi kita kena baca dia punya reaksi semasa kita buat presentation. This is very, very important. Alright, Mr. Tam? Bila kita buat presentation menunjukkan slide, selalunya
slide kita ni dia tak ada animation. Dia tak ada animation. Dia cuma ada apa yang perkataan-perkataan dekat situ. Dan selalunya bila kita cakap, dia akan dengar. Tetapi otak dia kadang-kadang tak proses apa yang dia dengar. Dia akan proses apa yang dia nampak dekat situ. Dia akan start membaca apa dalam slide tu. Sebelum sempat Mr. Tam explain dekat dia, dia dah baca dan next. Dia dah baca dan next. Jadi kadang-kadang dia tak fokus apa yang kita cerita. Melainkan kalau slide tu dia simple. Slide tu tak makan masa banyak. Jadi Mr. Tam boleh guna slide tu. Tapi bagi saya yang penting dia tu, jangan kita menggunakan slide, tetapi menggunakan pengalaman kita. Sebab penceritaan adalah sesuatu yang sangat-sangat important bila kita nak convince orang. Bukan gambar, bukan visual, tetapi penceritaan. How you tell the story about your involvement dalam Maxima is more important than what you show them about what Maxima is all about. Okay? Sebab penceritaan ni dia ada narrative tau. Dia ada emotional involved. Tetapi kalau slide ni kita cuma tunjuk dalam skrin, dia akan nampak dalam skrin, kadang-kadang dia tak fokus pun. So you have to see what kind of prospect yang kita akan jumpa. Sama ada perlu menggunakan slide atau perlu menggunakan penceritaan. Jadi bila kita dah jumpa prospek kita, macam saya kata tadi tu, kita dengar dia dulu. Jangan terus buat presentation. Jadi bila kita dengar dah tentang dia, dah ada bonding, baru kita decide. Aku nak guna slide ke atau aku nak gunakan A4 paper saja ke nak cerita, ataupun aku nak bercerita terus dekat dia, nak bagi dia convince masuk. Jadi tengok kategori mana yang dia ada. Kalau kita nak kena tunjuk A4 paper, nak tunjukkan tentang marketing plan, kita akan tunjuk kepada orang yang mahir tentang multi-level marketing, dan orang tu cuma fokus kepada marketing plan saja. Sebab dia nampak marketing plan, produk tolak tepi. Marketing plan, kalau marketing plan Maxima terbaik, dia akan minta kita present menggunakan A4 paper. Seandainya orang tu tak pernah buat multi-level, nak tahu apa syarikat Maxima is all about, bolehlah menggunakan slide presentation. Tetapi selalunya dia akan ambil masa dan akan boring. Okay? Tetapi seandainya kita boleh buat penceritaan kita sendiri, kita boleh cover dah dua-dua ni. Okay? Kita boleh cover dah dua-dua ni. Tapi penceritaan kita tu kena penting. Jadi nak tahu macam mana penceritaan ni, berkemungkinan kita kena buat satu sesi asing. Sesi macam mana kita nak buat sales pitching. Sebenarnya saya ada slide dalam laptop saya ni, saya ada 10 perkara yang perlu kita ikut ataupun kita boleh praktikkan bila kita buat sales pitching. Tapi bukan malam ni sebab saya tak nak nanti terlampau panjang. Alright. So Mr. Tam boleh decide sama ada nak menggunakan slide ataupun nak menggunakan penceritaan ataupun nak menggunakan A4 paper saja untuk buat presentation. You decide yourself. Tetapi bila nak buat registration perlu menggunakan anda punya phone. Perlu ada smartphone, perlu ada akses internet, perlu tahu macam mana nak register orang dalam kita punya Maximizer. Itu saja yang penting. Ya, jangan kata dia nak masuk dah ready nak masuk tapi kita pula terkial-kial nak buka Maximizer, macam mana nak masuk, alamak nak mama tolong bagi wifi Ustaz sebab wifi ni saya tak ada, sebab apa saya punya kredit tak ada. Itu semua masalah. So you have to actually understand your prospect, then you see what your prospect needs. Right, Mr. Tam, I hope that answer your question. Alright, so terima kasih. Seterusnya daripada Puan Sharifah. Ini mungkin bukan soalan tapi dia bagi tahu ada prospek kata lebih selesa makan produk-produk sunnah seperti minyak zaitun dan habatus sauda. Betul. Itu saya setuju. Kita okeylah, sekarang macam inilah. Kadang-kadang kita ni terlalu menaruh harapan tau. Bila kita dapat satu kontak, ya, call contact especially. Mana call contact ni orang tu tak kenal kita dan kita tak kenal dia. Alright? Kita dengar pula dia ni adalah seorang pengarah dalam satu syarikat besar ataupun dia ni orang government yang berpangkat tinggi. Jadi dalam minda kita sebelum kita pergi jumpa dia, kita dah letak harapan orang ni platinum, orang ni platinum, orang ni platinum. Jangan. Don't prejudge. Ya, don't prejudge. Sebab kalau sifat kita suka mengadili orang peringkat awal ni akan memusnahkan kita sendiri. Sebab kita akan rasa kecewa sekiranya dia ada objection.
Walaupun objection tu penting, tapi kita sendiri akan rasa down sebab dia ada objection. So, makanan sunnah adalah suatu makanan yang memang kita turun daripada Rasulullah SAW. Memang makanan sunnah adalah makanan yang terbaik untuk kita. Ya. Tetapi kita kena faham. Bila kita makan makanan sunnah, tak berertinya kita tak boleh makan produk lain. Alright? Makanan sunnah, kalau contohnya kita ambil habatus sauda. Habatus sauda ataupun Nigella sativa adalah satu jintan hitam yang sangat-sangat direkomend dalam dunia perubatan. Nigella sativa ataupun jintan hitam ataupun habatus sauda ni, dia ni memang satu komponen di mana dalam dia ni ada orang kata komponen-komponen perubatan secara semula jadi. Seandainya dia ambil Nigella sativa ni pun, dia kena tahu dia nak ambil Nigella sativa ataupun habatus sauda ni, dia perlu ada produk yang betul. Ya, sebab kalau dia sendiri beli sesuatu produk, contohlah, saya bukan condemn produk habatus sauda ya, sebab saya sendiri pun ambil. Dia kena tahu produk habatus sauda ni sama ada dia bentuk minyak atau bentuk serbuk ataupun bentuk dalam bentuk kopi. Jadi benda-benda ni semua ni adalah satu yang dia perlu tahu elemen khasiat produk tu sendiri. Ya. Habatus sauda kalau buat dalam bentuk kopi, kita tahu sesuatu benda-benda berkhasiat, bila kita campur dengan air panas, selalunya khasiat itu akan hilang. Jadi bila kita minum kopi habatus sauda, selalunya kita hanya minum kopi saja. Khasiat habatus sauda dah hilang. Bila kita ambil habatus sauda dalam bentuk minyak, kita kena tahu minyak tu kita tak boleh nak simpan dalam kereta sebab kepanasan cuaca di luar tu akan merosakkan Nigella sativa ataupun minyak habatus sauda dalam tu. Komponen kesihatan dia tu dah hilang. Jadi apa yang kita ambil cuma ambil minyak saja. Jadi boleh, tak ada masalah. Cuma masa kita present dekat dia tu, kita tahu dia ni mementingkan elemen-elemen Islamik. Jadi bila mementingkan elemen-elemen Islamik, maknanya kita bila nak buat presentation, kita kena menggunakan elemen-elemen Islamik juga. Ya? Apa elemen Islamik yang kita nak share sekarang ni, yang kita nak tunjuk sekarang ni sebenarnya? Contoh ya. Bila kita ceritakan tentang AFA, okay, bila kita ceritakan tentang AFA, dari segi Islamik ni kita boleh touch actually AFA ni. Afanizomenon plus aquae, Allah Ta'ala cipta AFA ni di bumi kita ni sejak berjuta tahun dulu. Ya, sejak berjuta tahun dulu, sejak sebelum habatus sauda lagi. Mengapa saya kata sebelum habatus sauda? Sebab Afanizomenon plus aquae, AFA ni Allah Ta'ala cipta semata-mata untuk menaikkan tahap oksigen dalam bumi. Sebab dia bukan tumbuhan, dia bukan makanan. Dia bukan tumbuhan, dia bukan haiwan. Tetapi dia adalah sejenis alga. Di mana alga ni, khasiat-khasiat daripada gunung ganang di sekeliling dia tu telah masuk dalam alga dan alga ni akan melepaskan oksigen. Jadi oksigen itulah actually yang terbentuk di dalam atmosfer bumi. Okay? Jadi itu menunjukkan Allah Ta'ala punya penciptaan yang maha hebat untuk manusia sendiri dari segi bekalan oksigen. Jadi di situ kita boleh memberi idea pada dia. Seandainya dia ambil habatus sauda ataupun dia ambil madu contohnya, memang makanan sunnah. Tetapi Rasulullah sendiri tak mengatakan kita hidup hanya dengan makanan sunnah. Seandainya kita makan makanan sunnah, alhamdulillah sebab kita mengikut sunnah amalan Rasulullah. Tetapi dalam keadaan darurat, kita masih lagi kena ambil ubat sintetik. Sebab kita tak jaga kesihatan kita, rosak kesihatan kita, kita perlu ambil ubat. Dan Rasulullah tak pernah kata pun bila kita sakit jangan makan ubat. Jadi di sini kita kena bagi dia faham. Boleh ambil habatus sauda. Saya hormati pendirian Puan Sharifah sebab ambil habatus sauda. Dan tetapi habatus sauda, kalau kata puan nak berkongsi dengan anak-anak, kadang-kadang dia orang tak boleh minum. Sama ada dalam bentuk serbuk atau minyak, kadang-kadang budak-budak ni dia tak boleh minum. Tetapi sekiranya puan ambil produk KIX ni, berkongsi dengan anak-anak, saya rasa KIX ni akan habis bekalan cepat. Sebab sesuai dengan kehendak mereka. Dan kita pula kena tahulah, sebab bukan kata kita nak proposekan dia ambil produk yang besar. As long as at the end of presentation, dia bawa balik produk Maxima, anda dah menang dah kat situ. Sama ada dia ambil bronze ataupun dia ambil platinum,
di situ anda dah win the war. Anda dah win the battle. Ya Puan Sharifah ya. Jadi jangan bertegang leher dengan dia mengatakan oh tak boleh. Produk Habatus Sauda, produk Maxima lain. Ini ada yang terbaik, tak boleh. Alright, so you have to understand bila kita nak bercerita dengan orang lah. Saya harap itu dapat menjawab soalan Puan Sharifah tadi. Terima kasih Cik Azam. Saya harapkan Puan Sharifah fahamlah sedikit sebanyak info yang diberi oleh Cik Azam. So Cik Azam, tapi sebelum saya nak pergi ke sesi kuis kita tadi tu, saya nak tanya, mungkin ada lagi soalan yang anda nak ajukan kepada Cik Azam? Boleh tinggalkan di ruangan komen ni ataupun anda boleh direct je tanya. Just tekan je button unmute tu, boleh direct tanya. Kalau tak ada, kita pergi ke soalan kuis tadi. Kita masih ada lagi satu hadiah ni Cik Azam nak bagi. Sebenarnya Cik Azam pun dah habis soalan dah tu. Dah keluar 3 soalan tadi lah. Ada satu lagi. Okay. Kita nak tengok sama ada mereka ni fokus ataupun tak. Dalam sesi pada malam ni. Kita boleh tanya soalan tentang rejection Cik Azam? Tak apa. Saya bagi tentang maximizer. Okay. Satu yang macam minggu lepas lah saya cakap maximizer ni sangat penting. Sebab maximizer ni sebagai penolong bila kita nak buat perniagaan. Segala perkembangan syarikat, perkembangan anda dalam perniagaan semua ada dalam maximizer. Okay. Tetapi kerap kalinya bila orang bertanya pada saya, Cik Azam macam mana saya nak tahu saya punya bonus, saya kata cek dalam maximizer. Maximizer tu apa saya pun tak tahu jawapan dia. Kerap kalinya macam tu. Jadi soalan saya ni nak berbalik kepada soalan yang paling-paling basic. Sesiapa yang boleh menjawab soalan ni, insya-Allah orang tu akan dianggap sebagai pemenang sebab soalan ni sangat-sangat senang. Satu, untuk anda membuka portal maximizer, apakah yang perlu anda type dalam Google untuk mendapatkan maximizer itu sendiri? Apa yang patut kita type dalam Google untuk mencari? Sangat kacang soalan ni. Siapa nak jawab? Portal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sani. Ya, Haji Sani. Silakan. Okay. Yang pertama kita kena type One Maxima. Selepas kita kena type One Maxima, dia akan keluar. Dekat situ baru kita klik, dekat itu kita klik masuk kita punya ID lah. Bila kita dah klik kita punya ID itu, insyaAllah kita akan semua dapat tahu dalam sistem maximizer kita dekat situ. Alright, alhamdulillah. Jawapan tu 80% tepat. Betul. Jadi juri yang ada depan saya ni terima tak terima? 80% tepat. Okay, terima kasih. Sama. Terima kasih Cik Sani. Ya, sama. Okay. Ya. Sikit je lagi. One maxima apa? Sebab dia 80%. Okey. Bila kita nak masuk dalam maximizer, pertama sekali kita kena type www. Ya, kena type www. Sebab One Maxima. Kalau kita masuk One Maxima, kadang-kadang dia akan kadang-kadang kita tersilap masuk MAXIMA. Dia bukan MAXIMA. Ejaan itu kena betul. Sebab kalau masuk MAXIMA, dia akan masuk pergi ke syarikat daripada Jerman yang memasarkan produk industrial. Jadi kita kena masuk www.onemaxima.com. Kalau tak masuk .com pun tak boleh juga. Dia Maxima dia akan tergantung. Dia kata, oh sorry, method not found. Jadi kita masuk www.onemaxima.com. Tadi Haji Sani cakap. Ya, masuk. Kemudian ada dia punya ID. Jangan lupa masuk MY ya. MY. Ada ramai orang bila dah masuk, dia nak masuk terus 7 angka tapi tak masuk MY. Jadi bila tak masuk MY dia kata kena reject. Username tak betul. Mengapa tak betul? Sebenarnya MY itu penting. Sebab dalam sistem kita ada MY, dia ada BR, dia ada ID. Itu kena pilih MY. Tanya Cik Sani. Okey, sama. Harap-harap hadiah ni memang boleh digunakan bila buat presentation nanti ya. Okey. Alright. Ada soalan lagi tak? Saya teruja untuk jawab soalan sebab dah lama tak jumpa orang ni sebenarnya. Jadi kalau ada apa soalan yang nak bertanya, kita boleh bertanya. Ada lagi soalan?
Ada siapa-siapa yang lagi nak ajukan soalan kepada Encik Azam? Susah ni kita nak panggil Encik Azam masuk ni, betul tak Encik Azam? Sebab yang penting dia, bagi saya lah, yang penting dia praktis lah. Betul. Praktis. Jadi praktis pun tak semestinya. Dalam keadaan sekarang memang kita susah nak jumpa orang. Betul. Tetapi itu tak melemahkan kita untuk berniaga dalam Maxima. Sebab bila kita menggunakan media sosial adalah untuk mendapat kontak. Bila kita dapat kontak, baru kita set appointment. Dan appointment pun tak semestinya orang kata face to face dalam satu suasana, satu meja. Jadi di situ kita perlu ambil tindakan yang paling berkesan lah. Memang kalau saya pun, kalau orang buat appointment, satulah ya. Kalau orang tu saya tak kenal, suddenly masuk message dalam phone saya kata berminat dengan satu peluang perniagaan, telefon nombor ni, kita buat satu appointment, kita jumpa untuk rebut peluang. Jadi bagi saya itu memang saya akan delete terus. Walaupun saya rasa peluang tu bagus, saya akan delete terus. Sebab mungkin ong ke tak ong? Kalau tak ong tu memang susah lah. Tetapi yang penting dia, bila kita ni, kita nak buat orang kata first contact dengan orang yang kita tak kenal, kita perlu ikhlas. Betul. Orang yang di luar sana, bila dia dapat ini, dia tahu dah, ini datanglah orang multi-level marketing, company mana tak tahulah nak jual nak jual kopi ke, nak jual minyak ikan ke. Jadi tak apa, kalau aku jumpa pun aku akan terbeli. Selalunya orang akan fikir macam tu. Kita perlu letakkan diri kita pada diri orang tu. Jadi yang penting dia, jangan kita spam orang dengan message macam ni. Bila kita dapat contact number, first initiative adalah kita perlu call dia directly. Call dia terus, jangan hantar message. Ya, call dia. Kalau dia kata minta maaf saya sibuk sekarang ni tentang apa ya? Kata okey tak apalah, kalau sibuk bila boleh saya call cik balik, hari Isnin atau hari Khamis. Bila kata Isnin Khamis, dia akan terkedu. Alamak, dia ni betul nak tahu hari Isnin. Okeylah hari Isnin lah. Okey, Isnin saya call balik. Jangan kata bila boleh saya call. Bila kata bila boleh saya call, dia kata okey tak apalah, awak ada number awak, nanti saya call balik. Memang dia tak call balik dah. Alright? So that about setting an appointment. Jadi bila kita telefon orang, first kali kita kena bagi tahu, okey sekarang ni saya tahu dengan keadaan ekonomi sekarang, dan saya harap panggilan saya tak mengganggu Cik Shazna sekarang ni. Jadi boleh tak luangkan sedikit masa untuk saya terangkan sedikit tujuan saya. Jadi Cik Shazna kata okeylah tak apalah, sebab nak minta kebenaran kan. Okey tak apa, I bagi 3 minutes. Okey tak apa. Sekarang Cik Shazna, tujuan saya call ni adalah sebenarnya untuk saya nak berkongsi sedikit lah. Saya tahu memang Cik Shazna memang agak gusar sebab saya ni pun Cik Shazna tak kenal kan. Jadi saya nak berkongsi sedikit tentang sesuatu yang saya rasa sangat hebat bagi diri saya. Dan terus terang saya kata ini adalah satu produk makanan kesihatan. Jadi selalunya spontaneously Cik Shazna akan tanya, ini apa direct selling-nya? Ini apa MLM-nya? Jadi apa yang kita nak tanya? Apa yang patut saya tanya? Bila Cik Shazna kata lagu tu, saya dah jam dah. Alamak, aku nak mengaku ke aku tak nak mengaku? Jadi apa yang patut kita kata pada Cik Shazna, okey, saya seperti yang saya kata tadi, saya adalah actually pengguna produk makanan kesihatan dan saya nak berkongsi sedikit tentang makanan kesihatan ni sebab saya teruja dengan produk ni, especially dalam keadaan sekarang di mana pandemik di keliling kita. Dan produk ni lah membantu saya dan family saya keluar daripada masalah di kuarantin di rumah selama seminggu. Jadi saya rasa kalau Cik Shazna nak tahu atau tak terpulang, tetapi kalau boleh berkongsi, saya akan set satu appointment dengan Cik Shazna. Bila saya terangkan Cik Shazna macam tu, Shazna akan lupa dah tentang mati level. Shazna akan tak ingat dah tentang mati level, Shazna akan terus dapatkan pilihan tarikh itu. Hari Isnin atau Khamis boleh tak Cik Shazna? Kita buat appointment. Okey boleh. Baru follow up call balik bila kita boleh buat appointment. Itu teknik bila kita nak buat cold call sebab bukan semua orang nak jumpa kita. Tetapi dalam keadaan macam ni memang selalunya orang tak akan jumpa lah. Jadi kita buat melalui video call. Video call pun okey. Tetapi bila kita buat first appointment, jangan cerita semua. Jangan cerita, ya saya dari Maxima, saya nak cerita tentang satu produk kesihatan yang hebat dalam masa kini, marketing plan dia canggih, syarikat pun dah ada satu HQ bernilai 20 juta dekat Glenmarie. Jangan. Silat-silat dia akan letak phone situ, anda cakaplah seruang. Dah habis dah? Habis dah? Okey tak apa, terima kasih, letakkan phone.
So how you interact, the first impression is important. Okay, Encik Azam, macam mana pula kalau kata macam okay, kita nak buat follow up dengan customer baru ni. Okay, dia bagi deadline. Contohnya hari Isnin. Lepas tu dalam masa yang sama hari Isnin tu dia call tapi orang tu dah block nombor dia. Mungkin selalu terjadi kes-kes macam ni. Sedangkan diri saya pun saya macam tu. Okay, tak apa. Itu yang saya nak kata tu. Sebenarnya kita ni terlalu menaruh harapan yang tinggi. Okay. Satu teknik bila kita nak buat basic lah tentang direct selling ataupun multi level marketing atau network marketing adalah untuk growkan kita punya network. Bila kita nak growkan kita punya network, kita perlu ada orang untuk kita grow. Kita bukan boleh letak kucing saya belah kanan, kucing sini sebelah kiri dalam network kita. Kita perlu ada orang. Jadi bila nak contact orang tu, kita perlu ada database. Setiap kali kita nak buat appointment, kita jangan buat appointment dengan 1-2 orang je. Sebab dalam multi-level marketing ataupun dalam sales appointment, kalau kita buat 2 appointment sahaja untuk sehari, selalunya kita akan end up tak ada appointment. Selalunya dua-dua akan cancel. Jadi this is a numbers game. So numbers game maknanya satu hari tu kita set siap-siap dah senarai nama, saya nak buat 5 appointment. Dalam 5 appointment, berkemungkinan kita berjaya mendapat yes untuk appointment 3 orang. Dalam 3 orang tu berkemungkinan seorang telah aeroplane kita. Tinggal 2 orang. Jadi 2 orang, 1 siang, 1 malam. Cover dah kita punya appointment untuk 1 hari. Tetapi kalau dia block number dia, kan kita punya call dia block, biarkanlah. Bukan rezeki kita untuk cakap dengan dia sebab kita nak berkongsi sahaja. Bukan kita nak jual produk. So kalau dia tak nak, tak apa. Next. Jadi bila next tu kita akan rasa okay, aku semangat. Ada orang dah reject dah. Aku dah tahu dah. Positive mind is in me. Jadi saya dah ada satu sifat positif. Dia nak kata no, okay, it's your loss. Next, siapa pula saya nak telefon. Tapi kalau boleh, banyakkan kita punya contact untuk kita contact tu. So that we have more chances untuk jumpa orang. Alright, Mira? Kalau nak kata ikut peribahasa lama lah kan, bunga bukan sekuntum kan? Betul. Jadi banyak peluang untuk kita nak contact orang luar sana. Alright? Okay. Okay. Saya nak share sikit lah. Saya dulu memang daripada hotel line. Dalam ranking yang kita jawatan lah dalam hotel. Saya pernah berkomunikasi dengan seorang budak baru nak kerja lah. Ya, jadi bila selalu hotel ni bila nak kerja dalam bahagian F&B ni dia akan dapat pangkat yang rendah. Pangkat rendah ni selalunya orang yang tak ada pengalaman, apa yang saya buat, saya akan letak dia bahagian nak tuang kopi. Bila kita pergi restoran breakfast kan, ada waiter akan datang untuk tuang kopi dekat kita kan. Jadi saya akan bagi tugasan tu pada dia. Sebab satu, dia tak ada pengalaman. Jadi paling asas sekali untuk tuang kopi. Jadi bila tuang kopi, anda kena faham tahu, bila kita sebagai orang yang duk makan ni, bila kita ada kopi yang kita tahu dah memang kosong cup dia, kita expect orang datang tuang, betul tak? Jadi siapa yang kita nak panggil untuk tuang kopi? Kita akan nampak budak ni duk pegang tekial-kial, duk pegang kettle untuk tuang kopi. Jadi kita ni sebenarnya sama juga tahu. Bila kita nak buat appointment untuk sales presentation ni, kita kena buat macam budak-budak yang duk tuang kopi tu. Alright? Bila kita nak tuang kopi kepada kita punya customer, there's 2 possibility. Satu, dia kata, okay, yes, please, tuang kopi. Satu, dia kata, no, thank you, dia akan ambil balik. Maknanya dia tak nak kopi tu pada kita. Tapi bila dia tak nak kopi tu, adakah dia reject kita sebab kita nak tuang kopi ataupun dia reject sebab dia tak nak kopi? Dia reject sebab dia tak nak kopi. Bukan dia reject budak tu sebab budak tu nak tuang kopi. So tak ada personal attack dekat kita. Jadi kita jangan ingat orang kata no because of me. Tak. Dia kata no disebabkan mungkin dia tak ready, mungkin ekonomi dia tak baik, mungkin ada lagi yang kita belum counter lagi dia punya objection. Itu yang kita perlu belajar. Sekarang presentation kita tak boleh buat satu cara presentation untuk semua orang. Dia tak sama. Sebab tu yang saya kata tadi, repo dan juga ice breaking dan juga orang kata bila kita nak kenali dia tu, itu yang penting. Saya nampak Syazah dan Mira pun dah macam duk pegang phone. Ada orang kata, okay, cakap Cik Azam, diam, nak berhenti dah. Alright. Okay, ada apa persoalan lagi? Jadi nampaknya macam tiada soalan daripada kita punya peserta pada malam ni.
So saya nak minta Cik Azam lah untuk sharekan sepatah dua kata untuk mereka, bagikan semangat kepada mereka balik supaya yelah, sebab kita ni dah lama tak jumpa orang ni. Kita sendiri pun dah lama tak berinteraksi dekat HQ kan, tiap-tiap malam Zoom kan. So mungkin ada sepatah dua kata untuk boostkan balik diorang punya mereka punya energy. Alright, boleh, insyaAllah. Okay, saya cuma nak saya bukan nak kata nak beritahu lah, tapi saya lebih nak sharing kepada anda. Kita dalam direct selling company selalunya business multi level marketing adalah business perasaan. Ya, business multi level marketing adalah business hati. Bukan semata-mata keuntungan tau, tetapi business hati. Jadi bila kita nak buat sesuatu bisnes tu, kita kena ada nawaitu. Apa nawaitu kita? First kali kita kena ada nawaitu kita adalah untuk untuk Mr. Tam yang tak tahu apa itu nawaitu. Nawaitu maknanya kita punya niat atau kita punya intention. Bila kita nak buat bisnes dalam multi level marketing, especially Maxima ni, kita kena ada kita punya niat ataupun kita punya intention. Ya, dream penting. Tetapi dream is for us. Tetapi intention dan niat atau nawaitu tu yang akan membawa kita pergi jauh. Sebab sekiranya kita letak kita punya intention atau niat yang betul, orang reject pada kita pun kita tak rasa sedih. Setiap rejection yang kita dapat, kita ambil positif sebagai sesuatu untuk kita belajar, so that untuk kali kedua bila kita jumpa orang lain, kita tahu dah macam mana nak counter objection. Sebab tu yang penting untuk kita tahu kita punya nawaitu ataupun kita punya intention. So apa intention dalam Maxima yang penting kita perlu tahu? Maxima adalah syarikat Bumi Putra yang ada peluang untuk pergi jauh lagi di luar daripada Malaysia. Maxima adalah satu syarikat yang berusia hampir 9 tahun, di mana pada satu ketika dulu office yang kecil, sekarang Maxima ada satu syarikat yang mempunyai HQ bernilai 20 juta tanpa hutang, ya, cash 20 juta. Maxima juga jualkan produk yang sangat-sangat hebat, di mana AFA adalah suatu komponen kesihatan yang sangat-sangat penting yang lebih diperlukan dalam keadaan pandemik sekarang ni, sebab kita nak naikkan kita punya sel imun badan. Dan Maxima juga ada marketing plan yang tak pernah fail membayar dia punya bonus setiap minggu without fail. Dan Maxima juga mempunyai tim-tim di belakang Maxima yang sedia membantu anda pada setiap masa. Jadi elemen yang ada dalam Maxima ni dapat membantu anda untuk berniaga dengan lebih efektif dalam bidang network marketing. Jadi combinekan anda punya niat ataupun intention bersama dengan apa yang ada dalam Maxima. Jadi combination ni akan menjadi sangat-sangat padat untuk anda bersama dengan Maxima untuk tahun-tahun akan datang. Jadi apa yang ada dalam Maxima sekarang ni dengan produk berkurangan, itu menunjukkan produk Maxima telah masuk dalam pasaran dalam kadar yang terlampau banyak, menyebabkan bekalan dia berkurangan. Tetapi anda di luar sana yang mana yang kekurangan produk Maxima, jangan gusar sebab produk AFA kita dah ada dalam production dan kilang pun dalam proses untuk menghantar kepada HQ untuk HQ berikan balik kepada ahli yang mana yang kita orang tunggakkan yang sebelum ni. Dan produk CMX yang kita ada dalam pasaran sebelum ni yang orang kata berhenti sedikit bekalan dia disebabkan oleh bahan mentah dan juga disebabkan oleh packaging vial dia tu yang kita tak dapat lagi daripada pembekal. Jadi kita sedang atasi isu tu dan CMX pun pada hari ini dan memang CMX pun dah dalam proses masuk dalam kilang untuk kilang start producing dia. Ya. Jadi CMX, AFX akan ada dalam pasaran dalam masa yang dekat ni. KRX pun dah ada dalam pasaran. BRX juga dalam proses dalam kilang. Ya. Jadi bekalan-bekalan ni insya-Allah kalau ada rezeki dalam bulan ujung bulan ni ataupun bulan depan kita akan nampak dia punya flow produk tu dalam pasaran di luar sana. Ini bukan janji saya nak kata produk tu akan ada pada bulan depan, tetapi tunggakan anda selama 2-3 bulan sebelum ni, kami minta anda sabar untuk 2 bulan, sebulan 2 ni aja lagi. Sebab selepas ni anda akan nampak kehebatan produk daripada Maxima ni.
seperti mana kehebatan produk Cellmax kita pada suatu ketika dulu. Jadi era Cellmax akan berulang balik dalam Maxima, dan bila anda nampak kehebatan macam mana jualan Cellmax dulu dalam Maxima yang berjuta-juta sebulan, anda perlu jadi sebahagian daripada mereka. Anda perlu jadi sebahagian daripada mereka yang mendapat bonus-bonus ribuan setiap bulan ataupun setiap minggu. Jadi harap bersabar bersama kami, doakan yang terbaik untuk Maxima, sebab apa yang Maxima bagi adalah untuk anda. Dan apa yang anda perlu pertolongan daripada Maxima, kami sentiasa ada di sini untuk membantu anda. Branch ada, branch KK, branch Penang, HQ kita dekat Glenmarie sentiasa ada untuk anda. Jadi itu saja yang dapat saya kongsikan dengan anda. Dari saya harap kalau ini berguna, mungkin kita akan ada sesi lain yang berkemungkinan kita akan pergi balik kepada basic. Macam ni kita nak buat bisnes dalam Maxima. Boleh? Boleh. Terima kasih banyak Cik Azam atas perkongsian yang sangat-sangat menarik 2 minggu ni. Disebabkan produk yang hebat akan keluar tidak lama lagi. Saya pun nampaklah perubahan dekat saya pun dah macam agar dah ni. Okey, jadi besok jangan lupa bersama kami dalam program Sembang Nutrisi bersama dengan Dr. Zainal. Kita akan repeat balik topik hari tu yang tersangkut-sangkut tu. Mengapa anak kecil perlu divaksin. So jangan lupa bersama kami esok 9 malam di Facebook Live, dan jika anda ada sebarang cadangan ataupun soalan nak diajukan, boleh WhatsApp ke nombor telefon saya ataupun nombor telefon Cik Mira. Kita jumpa lagi pada program yang akan datang. Selamat malam dan Assalamualaikum. Assalamualaikum kepada semua. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi you Cik Azam? Nombor satu. Okey. Kepada semua yang ada dalam Zoom ni, kalau boleh, bawa orang baru setiap kali anda masuk Zoom. Ya, sebab anda tahu dalam bisnes network marketing dia ada grow. Anda tak boleh buat bisnes pada orang yang sama. Bisnes dia kena grow sebab kena masuk ahli baru. Jadi anda perlu ada orang baru untuk dengar apa pencerahan yang ada daripada Dr. Zainal, sebab vaksin adalah isu semesta, bukan isu Maxima saja. Jadi sekiranya anda boleh convince anda punya prospek untuk dengar penerangan Dr. Zainal minggu depan atau besok, insya-Allah 50% daripada tugasan anda dah selamatlah. Alright, so that's what I hope from you. Alright, terima kasih. Salam. Terima kasih Encik Azam. Sama-sama. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat malam.